Surah Al-An'am muka surat 130 ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiban aw kadzdzaba bi ayatihi innahu la yuflihul zalimun. Wa yawma nahsyuruhum jami'an thumma naqulu lilladhina asyraku ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين Alhamdulillah hadirin hadirat. Sambung ayat 20 Allah Ta'ala bagi tahu cara Nabi sallallahu alaihi wasallam betulkan hak ni, kebenaran ni pada orang Mekah. Seperti mana bahasa kita juga bagi tahu pada orang Mekah bahawa Quran ni ataupun Nabi ni, ahlul kitab pun mereka pun tahu bahawa ini benar ni. Orang yang mana kami bagi pada mereka kitab, mereka tahu apa nak tahu Quran ataupun Nabi ni, seperti mana mereka kenal anak mereka. Dia orang yang paling rugi sekali orang yang mana tidak mahu beriman. Ini ayat begini banyak. Surah ayat-ayat mana di Mekah
tapi cerita tentang ahlul kitab. Itu yang menyebabkan orang Mekah ni pergi jumpa ahlul kitab yang kita baca dari surah An-Nisa. Alam tara ila alladhina utu nasiban minal kitab. Allah Taala beritahu yu'minuna bil jibti wat taghut. Ya, jadi orang Mekah ni pergi ke Madinah, jumpa ulama-ulama Yahudi, tanya tentang Nabi ni kerana ayat-ayat begini tak disampaikan. Tapi Yahudi buat lagu mana? Yahudi pula dia kata nak Pak Mung lebih betul pula. Itu keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sudut realiti walaupun ayat-ayat begini banyak, itu kan di Mekah. Sambung dia, waman azlam. Ini cara Nabi sallallahu alaihi wasallam berhujah. Allah Taala bagi tahu waman azlam. Siapa yang lebih zalim? Mana tidak ada yang lebih zalim lebih daripada dua orang. Iftara 'ala Allah kadhiba. Tak. Dusta atas nama Allah. Reka sesuatu kemudian guna nama Allah mengatakan daripada Allah. Gapo dia ni? Dia tidak diwahyukan oleh Allah tapi dia kata dia wahyu. Dia bukan nabi, dia kata dia nabi. Itu yang pertama. Tidak ada orang yang lebih zalim lebih daripada pertama orang yang mana reka sesuatu guna nama Allah secara dusta. Tak, mana dari ayat ni Nabi masuk. Maksud ayat ni. Ni cara nak berhujah kan adil. Ayat kedua au kadzdzab bi ayati. Yang kedua ni kitab daripada Allah, nabi daripada Allah, kamu tolak. Ni bahaya. Ni ayat ni supaya memikir. Tidak ada orang yang berzalim lebih daripada satu orang yang mana kalau dia bukan rasul dia kata dia rasul. Dia bukan nabi dia kata nabi. Tak, kemudian dia nisbah pada Allah Subhanahu wa taala. Orang ni yang paling zalim sekali. Tak, orang ni orang paling zalim sekali. Sebab tu hatam mimpi pun, hatam mimpi kan Nabi bagi tahu semua benda yang akan berlaku. Tak, orang dakwah mimpi Nabi, dakwah mimpi orang itu untuk akad dia kan. Nabi bagi tahu apa ni? Tak. Nabi bagi tahu orang yang paling pelawak sekali, orang yang mana dia kata dia mimpi padahal dia tak mimpi. Ni orang paling pelawak sekali. Orang yang paling pelawak sekali. Dan di akhirat nanti akan diminta daripada dia supaya buktikan. Mana boleh nak buktikan? Tak. Jadi Nabi kata orang yang paling pelawak sekali orang yang mana dia tak mimpi tapi dia kata dia mimpi. Mana benda ni manusia akan ada. Tak. Dengan mimpi, dengan apa cerita dia mimpi ni sebab dengan royak dia mimpi tu dia akan jadi mulia pada sangkaan dia. Tak, mimpi Nabi lah. Dia biasanya dia tak royak dia mimpi Nabi, kali dia kata dia mimpi Nabi ni. Dia lihat satu orang ke. Tak, mesti dia kadang lagu tu. Mesti dia ada, dia pun syok juga tapi dia royak ke orang, disuruh orang faham, dia mimpi. Biasanya kalau orang tu benar-benar mimpi sungguh kan tak. Ini satu amalan khusus dia lah. Sini Allah Taala bagi supaya Nabi bagi tahu tidak ada orang yang berzalim pertama orang yang nisbah sesuatu dengan Allah dengan cara dusta. Itu Nabi dedahkan dia. Dan yang kedua, kalau benar-benar tidak ada juga orang yang berzalim lebih daripada orang yang mana menolak Rasul itu benar-benar daripada Allah SWT. Dan dua keadaan. Dan innahu la yuflihul zalimun. Sesungguhnya Allah SWT orang zalim ini tidak akan berjaya. Allah Taala sudah buat ketentuan. Orang zalim, orang yang mana pelawak ni, waman azlam tu kan mukadimah dia, akhir dia innahu la yuflihul zalim. Nah, akan terdedah juga penipuan dia tu. Akan terdedah juga. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam cakap atas dasar bukan nak khilaf kerana perintah Allah Subhanahu wa taala. Semua para anbiya gitu. Tidak ada yang berzalim lebih daripada orang yang mana dusta sesuatu, reka sesuatu kemudian nisbah pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tidak ada orang yang berzalim lebih daripada orang yang mana sesuatu mari daripada Allah, mari daripada perintah Allah. Tak, mari daripada larangan Allah, dia langgar juga. Dia tak percaya. Dia dua ni. Dia orang yang dua keadaan ni sama ada dusta atas nama Allah ataupun tolak perintah Allah. Dua-dua ni la yuflihul zalimun. Allah Taala tidak akan percaya. Wa yawma nahsyuruhum jami'a. Bawa suara akhirat. Lepas cerita tentang Allah belakang ni, kul kata dah. Bawa pergi akhirat. Sebab tu Quran surah dia gini sebenarnya. Itu yang menyebabkan sebahagian sahabat nak bukti tu. Wa yawma nahsyuruhum jami'a. Ingatlah hari yang mana kami kumpul kamu semua ni di akhirat nanti. Summa naqul, kemudian kami akan kata pada orang yang syirik, aina syuraka'ukum alladhina kuntum tazumun. Mana sekutu-sekutu yang kamu dakwa masa dunia dulu? Thumma lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Allah Taala bagi tahu. Kemudian Allah Taala bagi tahu. Thumma lam takun fitnatuhum ni kemudian tidak lama tu keuzuran mereka tu. Ataupun fitnah sini dengan bala untuk mereka. Thumma lam takun fitnatuhum. Kemudian
tidak jadi fitnah yang mereka kena tu ataupun bala yang mereka kena tu, melainkan mereka kata wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Wahai Tuhan kami, ma kunna musyrikin, kami tak pernah syirik pun, kami tak pernah sekutu pun dengan kamu. Tak waham. Dia ingat dia boleh selindung tak suasana di hari akhirat ni. Tak. Masa ni mana pintu buku-buku catatan tidak dibetulkan lagi ataupun kulit-kulit mereka tak kecek lagi. Masa ni manusia nak buat dalih, Allah tak nak bagi tu. Suasana akan berlaku di hari akhirat nanti. Suasana Allah Taala akan tanya mana manusia dakwah sekutu. Mereka akan jawab, kami tak pernah syirik pun, kami tak pernah sembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ingat boleh selamat lagi tu. Allah tak nak bagi tahu, undur. Kamu berhati sekarang ni bagaimana mereka mendustai diri mereka sendiri. Dituju pada atas dunia. Wa dhalla anhum ma kanu, hilang lenyaplah apa yang mereka reka. Tak ada mereka dakwa roh tu, roh ni dak orang soleh tu boleh tolong di akhirat. Wa minhum man yastami'u ilaik. Wa minhum man yastami'u ilaik. Kita je tak tahu, tapi demo-demo buat ajaran lagu ni dak macam-macam. Ada amalan hatta dalam Islam ni. Dak kalau kita baik dengan wali ni, pergi kubur wali ni dak. Soalan dalam kubur dia akan jawab dah untuk kita. Pada masa nanti dia akan tolong dah kita. Macam-macam. Kita tak tahu. Pak kita ni, Kelantan kita ni ada. Tak. Ajaran-ajaran muslimat kan? Tak. Maknanya kalau baik dengan dia ni muslimat mengajar di masjid-masjid kita ni. Tak. Dakwah dia lagu mana? Buat persiapan untuk selamat dia di kubur ni. Tak. Bila baik dengan dia ada zikir-zikir, amalan zikir tak? Bahagia tolong jawab untuk soalan dalam kubur. Ada dah. Ini berlaku. Nak kelas-kelas dating, kelas-kelas kaya gini kan tak? Muka bayar dia tak 500 ya. 500 ya sepala. Tak. Sebagai persiapan. Ini salah satu ikhtiar, dia kata ni kita ikhtiar. Tak. Ikhtiar. Kita minta dengan Allah mudah-mudahan ayat dia kita minta dengan Allah mudah-mudahan jadilah. Tak. Tapi boleh 500 tu gak. Tak ada gap apa selamat kubur. Tak. Siaplah dia suruh jadi tu, siap dengan beli kain kapel ke apa nak mati ni. Kain kapel rendah ni. Dia kata zikir-zikir kita ni tak. Bila kita masuk dalam kubur lagi macam ejeng dia ada dah bagi jawab. Boleh percaya. Tak. Orang bayar. Ni tamada biasa. Erdogan tu pada mahsyar boleh selamat lagi. Tak. Pada mahsyar dia ada grup-grup dia dah. Dia bercakap benda lagu ni Allah, tapi orang boleh percaya. Tapi sebenarnya dari Quran tengok kan. Allah nak cerita pada kita. Benda lagu tu tapi orang boleh percaya. Tapi mesti ngujung dia tu masih ada duit juga. Masih ada. Tak. Sedekah subhana daripada mahsyar lagu mana? Tak ada. Wal amru yauma idzin lillah. Keputusan pada hari itu hanya Allah. Tak ada campur tangan siapa-siapa. Nabi pun nafsi-nafsi, tengok adalah hadis saya. Nabi ada nafsi-nafsi, semua takut belaka. Boleh dia boleh percaya. Tak. Ketika orang semua takut belaka untuk wali dia ni, syekh dia ni boleh. Tak. Janji jadi set kita. Kita buat kira lagu mana akhirat, pada mahsyar lagu mana, dalam alam kubur lagu mana. Tak bayar 500. Undur kaifa kadzabu. Tengok bagaimana mereka akan mendustai diri mereka sendiri. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Hilangnya apa yang mereka reka. Semua reka belaka. Semua reka belaka. Wa minhum man yastami'u ilaik. Kita baca lepas ni Allah SWT gambar kepada Nabi ni. Ada orang yang hidup dalam majlis Nabi, orang Quraisy, orang Mekah kan tak? Tapi tak faham. Tak. Lepas majlis mari debat dengan Nabi pula. Mari debat dengan Nabi. Dia ada orang lagu tu. Ni Nabi berhadapan dengan umat. Tak. Nampak bagi perhatian molek. Nampak duduk dalam majlis molek. Tiba-tiba lepas tu tak kritik Nabi. Tak. Jadi Allah Taala jelaskan kepada Nabi tentang hakikat-hakikat perkara ni. Kita sambung lepas ni insya-Allah. 10 ayat 25. Ayat 25. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Minhum man yastami'u ilaik. Ada di antara mereka Allah Taala bagi tahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadir dalam majlis kamu, dengar penjelasan daripada kamu, dakwah daripada kamu. Tapi Allah Taala bagi tahu selepas majlis itu mereka pergi jumpa kamu, berdebat dengan kamu pula. Dan mereka kata pada Nabi, in hadza illa asatir, ni reka ataupun cerita dongeng yang orang dulu. Jadi Allah Taala bagi tahu pada Nabi kenapa ada di kalangan orang yang mana hadir dalam majlis Nabi tapi tidak dapat faham. Tak boleh nak faham. Jadi tidak pelan. Ngaji dah biar ada orang lagu tu.
Ni sebab apa? Sebab duduk dalam majlis Nabi ni nak cari silap Nabi. Ataupun duduk dalam majlis Nabi ni dia rasa dia tu molek lagi. Ini punca dia. Tak. Dia rasa dia tu molek lagi. Sebab tu duduk dalam majlis Quran pun tak. Dia tak akan faham juga. Orang gay tu sebab orang amal gay. Jadi Allah Taala bagi waja'alna ala qulubihim akinnah. Sebab kami telah jadikan kepada orang lagu ni dalam hati mereka ni akinnah, ada tutupan. An yafqahuhu wa fi adhani maqran. Daripada dia dapat memahami. Daripada telinga mereka pun ada tutupan juga. Di hati mereka pun ada tutupan, pada telinga mereka pun ada tutupan. Wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu. Walaupun ditunjuk kepada mereka semua ayat-ayat, bukti-bukti, mereka tidak akan beriman. Tidak akan beriman. Allah lah gambar hatta kita baca dah tadi ni. Sebenarnya ayat dia gitu, wa minhum may yasmi ilai hatta idza ja'uka. Wa ja'alna ala kulli sifat akhi. Tapi ini cara Allah Subhanahu wa taala, uslub biasa. Sehingga mereka bila jumpa kamu selepas majlis itu berdebat dengan kamu, dan mereka kata pada kamu in hadza illa asatirul awwalin. Hak membaca ni, hak muda ayat ni wahai mak, tidak lain melainkan dengan orang dulu-dulu dongeng. Sama ada asatirul awwalin rakaat Nabi dia kata, ataupun sebenarnya kita tahu dah cerita lama-lama dulu. Dia boleh belakang dan berkali-kali mari ayat begini ni. Dia Allah Taala pun bagi tahu dalam surah sebelum ni kita baca. Surah ni Mekah kan. Orang Mekah mungkin tak tahu akhirat, mungkin tak ada langsung akhirat, dia tahu sebenarnya akhirat. Sebab daripada Nabi Ibrahim kan, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail tentu dah ada akhirat. Seperti mana siapa pada mereka cara haji Nabi Ibrahim, dak sunat, cara berkahwin, masih lagi saki-baki ajaran Nabi Ibrahim tu ada. Begitu juga tentang akhirat ni pun ada juga sebenarnya. Tapi oleh kerana benda ni tidak di gapo dia dicakap, tidak di gapo dia di muzakarah ke sentiasa ke tak. Lama-lama akhirat ni lama-lama dia jadi macam bagi dongeng. Dan lama-lama sampai satu fitrah mereka agak dongeng pun. Tak kehidupan lepas mati ni tak. Seperti mana sebahagian orang kita mungkin tak tahu akhirat. Tapi cerita akhirat ni tak. Bukan orang dalam majlis ni lah, mustahil dalam majlis ni. Tapi orang yang mana tak pernah duduk dalam majlis lagu ni, tak peduli pada semaya, tak peduli gapo dia, orang Islam tahu akhirat, tahu Quran. Tapi cerita akhirat, cerita gapo akhirat, cerita syurga suka dia dengar. Nak syurga. Tapi cerita-cerita ni macam cerita dongeng. Cerita dongeng. Dua-dua boleh. Tak. In hadza illa asatirul awwalin. Dan wahum yanhauna anhu wa yan'auna an. Allah bagi, dan mereka sendiri ni menjauhi orang ramai daripada Quran. Dan mereka pun jauh juga daripada Quran. Mereka juga wayabta'idu, yan'au ni wayabta'idun an. Mereka melari orang. Tak, bila duduk majlis itu, maknanya kita boleh faham dalam majlis Nabi ni siapa duduk set kepala-kepala lah. Tokoh-tokoh Quraisy. Tak. Quraisy. Lepas ni Allah Taala jelaskan lagi. Mereka tak, bila orang duduk kasihan Nabi ni, mereka nak duduk dalam majlis Nabi. Tapi duduk seperti mana orang Yahudi duduk dalam majlis Nabi untuk nak sesakkan. Jadi kepala-kepala ni, ulama tok lebah dia ni duduk dalam majlis Nabi ni sebenarnya untuk cari kesilapan Nabi. Dan mereka lepas duduk ke pada agama tak segi kawin gidah. Wa hum yanhauna an. Mereka melari orang ramai ni daripada pergi. Sebab kita gidah. Jadi kalau kita tak pergi lagi, mu tahu kamu tak pergi lagi. Tapi kalau kita gidah kan, kita ni orang ada kedudukan. Ni. Ini yang Nabi hadapkan ni. Wa yanhauna anhu, dan mereka sendiri pun menjauhi juga. Allah Taala beritahu wa in yuhlikuna illa, mereka tidak membinasakan melainkan diri mereka sendiri, tapi mereka tak khabar. Bahaya. Ni qanun Allah, tak khabar ni. Duduk dalam sesat tak khabar ni qanun Allah. Sebab apa? Allah Nabi akan lagu ni. Sebab dia guna kewarasan tu bukan pada tempat dia. Sebab tu bahaya. Sebab tu tak boleh ayat apa dia. Tak. Dia jalan sesat dia ada jalan, dia ada sunnah dia. Jalan hidayah pun dia ada sunnah dia. Dia Islam dalam Quran Allah Taala jelaskan konsisten. Siapa dia nak jalan hidayah, tapi amalan dia sesat. Sesat orang lagu ni. Dia bukan kata nak ya. Tak. Nak hidayah tapi dia pilih jalan zalim, jalan fasik, jalan dalam kehidupan dia. Dia akan sesat orang lagu ni. Walaupun dia jelas tentang jalan hidayah. Jalan hidayah. Begitu orang yang duduk dalam kesesatan, tak kefahaman dia. Tapi suluk dia tu tak jalan hidayah. Dia akan dapat hidayah. Dia bergantung pada suluk.
bukan semata-mata kefahaman, bukan semata-mata kefahaman. Walau tara, kemudian Allah Taala bawa suasana akhirat. Walau tara itu orang lagu ni Allah Taala bagi tahu, kalulah kamu dapat melihat mereka idzu kifu 'alan nar, ketika mana mereka di depan neraka. Di depan neraka. Hisab selepas selesai hisab dah. Di depan neraka, nak masuk dalam neraka ni. Lalu mereka ucap, ya laitana nuraddu, kalulah kita diberi peluang sekali lagi kembali. Nascaya wala nukadziba bi ayati rabbina, kita tidak akan dustakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa nakuna minal, pasti kita akan jadi mukmin yang sebenar. Ini ucapan ni jujur ni. Ini ucapan nak masuk neraka ni. Nak kalau diberi peluang sekali lagi. Maknanya kalau beri peluang sungguh sekali lagi mereka akan berubah tak? Tak berubah dah. Allah Taala tahu. Tapi ucapan mereka ni jujur memanglah. Sebab Allah Taala bagi tahu supaya kita bal badalahum ma kanu yakhfuna min. Bahkan sebenarnya yang jadi kecil lagu tu sebab sudah jelas daripada mereka apa yang sebelum ni tersembunyi pada mereka. Allah Taala bagi walau ruddu la'adu limanhu an wa innahum lakadzibun. Kalaulah mereka dikembalikan semula ke atas dunia ni, diberi peluang sekali lagi, mereka akan beriman ke? Tak akan taat perintah Allah, akan jadi mukmin ke? Tak, Allah Taala bagi tahu. La'adu liman, nasir mereka akan kembali semula apa yang dilarang. Dan wa innahum lakadzibun. Sesungguhnya ucapan mereka tu dan untuk berubah tu benar-benar dusta. Allah Taala bagi tahu. Ni ajib. Ini kalau mereka dikembali semula, ucapan mereka dusta. Masa mereka ucap gitu, kalaulah kita diberi peluang sekali itu, ucapan benar. Ucapan di depan dengan aku tu benar. Tu mana ada orang pelawak dah tu? Mana ada? Tapi Allah Taala bagi tahu, sebab Allah Taala tak bagi peluang sekali lagi. Sebab tu hadirin 60 ke 40 ke 30 tahun ke, masa yang Allah Taala bagi, Allah Taala kira pandai dah satu orang tu. Jadi mukmin ke, nak jadi kafir ke? Nak jadi orang soleh sungguh ke, nak jadi orang yang mana mukmin yang dahaka? Kira pandai dah. Pandai dah. Dalam ilmu Allah. Allah Taala bagi tahu hakikat dia ni. Mana orang seperti tadi kalau duduk depan neraka tu, dia royak, kalulah aku balik diberi peluang sekali lagi, aku tidak akan mendustai perintah Allah. Aku akan jadi mukmin sungguh-sungguh. Allah nak kata dak. Allah kata pelawak. Kalau diberi peluang sekali orang lagu tu, dengan peluang yang telah diberi atas muka bumi, hidup 60 tahun ke 70 tahun ke 40 tahun ke tak? Pandai dah sebenarnya untuk orang itu beriman. Tak ada tahu dah. Kalau diberi peluang sekali lagi, Allah Taala bagi tahu, mereka akan balik semula. Maknanya tu kalau dikembali semula atas dunia, bukan ubah dia, bukan ubah belakang dah. Tiba-tiba dia jadi mepi gitu tak, pah sedar. Oh, mepi rupanya. Ingat aku sungguh. Tapi peluh dah. Oh, pucat. Kecek tu kat sungguh, akhirat ni sungguh. Hari pertama, hari kedua, seminggu lepas tu kat boleh lebuh wakah kat tangan. Wakak ada tangan dah. Kau baru ni mepi. Berubah. Ya, kesal daripada begini, dia tak akan manusia beriman dengan Allah SWT kerana benda-benda lagu ni dia tak lama. Dia sebab suasana ya. Sebab tu orang dapat jadi mukmin ni dengan apa? Dengan kewarasan dia. Dengan kewarasan dia. Dengan dia guna nikmat-nikmat Allah SWT. Sebab tu Allah kata kalau kami kembali semula, mereka akan buat pula. Wa qalu, sebab apa orang lagu ni buat apa ni? Allah jelaskan orang lagu ni masa atas dunia dulu, wa qalu, dia dakwa in hiya illa hayatun dunya, hidup hanya hidup dunia ya. Mana ada akhirat? Wa ma nahnu mab'usin, pahani mati tak baki semula dah. Mana ada? Hidup lon ni apa penting sekali sekarang ni. Tak sedengar akhirat, tak sedengar. Tak tahu. Dia sekali lagi Allah, walau tara idzu kifu ala rabbihim, kalaulah kamu dapat lihat ketika mana mereka berdiri depan Allah SWT, di depan Allah pula. Ketika itu mereka akan ditanya oleh Allah SWT, alaysa hadza bil haq, bukankah hari ini benar? Akhirat. Maka mereka jawab, bala wa rabbina, bahkan wahai Tuhan kami. Allah Taala kata apa? Qala fadhuqul azab, sekarang rasalah azab. Bima kuntum, dengan sebab kerana kamu masa tu dia takfur, sentiasa kufur. Tengok kalau mari ayat ahli neraka dah mesti sifat belakang kun sentiasa derhaka. Sebab tu kalau kita baca bila Allah Taala sifat ke ahli neraka, maka kita rasa kita selamat. Tapi bahayanya bila Allah Taala sifat ke mukmin, kita rasa kita tak ada sifat tu. Tu Quran dia buat kita lagu tu. Quran dia buat yang mana kita ni bila Allah Taala sifat ke ahli neraka ke tak? Seperti mana sifat ni? Rasa bima kuntum, kerana kamu sentiasa derhaka. Qad khasira alladhina kadzdzabu bi liqa'illah, sesungguhnya rugilah orang yang telah mendustai hari berjumpa dengan Allah. Hari berjumpa dengan Allah. Tak. Batu Nabi, doa-doa Nabi ke tak? Pagi hari ke tak? Lantung ke dari hati kita biar
Di antara perkara kita ucap apa? Ya Allah, inna wa'dakal haq wa liqa'ukal haq. Ya Allah, janjimu benar ya Allah, jumpa denganmu benar ya Allah. Tadi ucap ke waktu subuh pagi hari. Ya. Doa apa? Doa iftitah juga, doa dari tahajud. Allahumma lakal hamd anta nurus sama, Allahumma lakal hamd laka mulkus sama, Allahumma lakal hamd milkus sama, tu kan. Kemudian Allahumma antal haq, ya Allah, kamu benar ya Allah, janjimu benar ya Allah, berjumpa denganmu benar ya Allah, akhirat benar ya Allah. Diucap waktu pagi ni. Kita kena baca zikir Nabi ni. Sebab apa kalau tak ada benda ni kan jadi orang respon ni? Rugilah orang yang mana dia mendustai hari berjumpa dengan Allah SWT. Sehingga datang pada mereka sa'ah baghtah, kiamat secara tiba-tiba ataupun kematian tiba-tiba. Sa'ah ni, kiamat ni, bila mari kematian tu qad qamat qiyamah. Ni bagi tahu ke tak? Qalu ya hasratana ala ma faratna. Mereka kata bila mari kematian tu ataupun kiamat secara tiba-tiba tu, ketika itu bila nyawa dah dihalkum, mata menembusi akhirat, nampak dah akhirat. Ketika itu mereka kata ya hasratana ala ma faratna. Hasrah ni apa? Menyesal. Mereka ucap ya hasratana. Ucapan apa ni? Ruginya kami, terkilan, kecil hati. Apa? Ala ma faratna fiha, kerana kita telah mensia-siakan. Faratna ni taksiruna, dayakna, di atas apa yang telah kita sia-siakan, tak berkenaan dengan kehidupan ni. Wahum yahmiluna awzarhum ala dhuhur, dan mereka menanggung dosa-dosa di atas belakang mereka ni. Ala sa'aman, sungguh buruk apa yang mereka tanggung. Dosa banyak, balik akhirat, balik dengan bawa dosa. Wa mal hayatud dunya, kemudian Allah Taala bagi tahu hakikat ni pun berkali-kali juga ni. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu. Ini hakikat Allah. Kehidupan dunia ni tidak lain melainkan la'ibun wa lahu. Ini pun bahaya kenapa? La'ibun wa lahu. Gapo dia la'ibun? La'ibun bukan main. Bukan main. Kita ya terjemah main la'ibun. La'ibun ni semua perkara yang mana tidak berkaitan dengan perintah Allah, dengan apa, dengan hak, dengan menegakkan agama Allah semua lain belaka. Semua lain. Sebab Allah Taala hasar kan. Tidaklah kehidupan ini melainkan laibun wa lahu. Permainan dan senda gurau. Lahu. Allah Taala bagi tahu. Jadi laibun ni apa dia? Sebab hakikat kehidupan dia laibun wa lahu ni. Laibun wa lahu. Jadi laib kita pagi hari hijau kan bukan main. Dak, hakikat sebenarnya laibun belaka. Laibun belaka. Bukan laibun apa dia? Jihad, majlis ilmu. Dak, benda-benda yang mana menaikkan agama Allah SWT. Al-haq yang Allah Taala bagi tahu dalam Quran. Hak ni bukan laibun. Hak ni hak. Ni hak. Adapun semua kat hijau kat apa tu laib belaka. Cuma laib yang mubah, laib yang haram. Laib. Tapi hakikat dia laib belaka. Allah Taala bagi dalam surah ni. Dari surah Araf. Afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum yal'abun. Tengok Allah bagi tahu. Adakah mana-mana penduduk negeri tak rasa amai bahawa Allah Taala tidak akan turunkan azab waktu duha dalam keadaan mereka wa hum yal'abun. Yal'abun maksudnya apa situ? Mana ada mufassir ayat waktu duha bukan waktu orang main. Waktu duha ni waktu apa? Waktu khija. Tapi Allah Taala panggil yal'abun. Maksud tu orang sibuk dengan jual beli, orang sibuk dengan kerja, tak, petani sibuk dengan petani, peniaga sibuk dengan peniaga dia. Tak. Tapi Allah Taala kata azab mari waktu lagu tu, dalam surah Yasin pun gitu kan. Tak ada nak wasiat sebab dia sibuk. Tu dalam Quran kata apa? Yal'abun. Yal'abun. Jadi Allah Taala hasarkan, Allah SWT gapo skop ke kehidupan dunia ni, wa mal hayatul. Tidaklah kehidupan dunia melainkan gapo dia? La'ibun wa lahun. Bukan laib gapo dia? Benda-benda usaha untuk yang berkait dengan perintah Allah, berkait dengan agama Allah, yang berkait dengan untuk meninggikan kalimah Allah Subhanahu wa taala, berkait dengan jihad. Hak ni hak. Selain daripada tu laib, terbagi pada dua, laib yang mubah, laib yang haram. Itu adalah sudut laib. Lahwan pula permainan yang mana hati dalam keadaan lalai. Hatu lahun. Lahiyatan qulubuhum. Allah Taala sebut dalam Quran kan? Lahiyatan qulubuhum. Lahu ni satu benda, satu keadaan yang mana satu orang buat dalam keadaan hati dia lara. Laibu ni buat dengan sungguh-sungguh. Sebab tu kita kata main kan, kita sebut gitu juga bahasa kita main bola. Ingat pemain bola, ingat yang main ke? Sungguh tu. Kerja tu. Tapi kita panggil main kan? Main. Dia main bola, 90,000 sebulan main bola.
Mai ke? Sungguh-sungguh tu. Bil kad. Nah, dengan sungguh-sungguh. Tapi hakikat sebenar laib belaka. Allah bagi laib. Cuma laib kalau mendapati syarak yang mubah, yang harus, dia ada yang haram. Tapi hakikat laib belaka. Laib belaka. Yang bukan laib ni, yang bukan main ni apa dia? Hak. Yang hak ni apa dia? Yang Allah Taala bagi tahu dalam kitab ni. Ni ya kehidupan dunia Allah Taala bagi tahu. Tidaklah kehidupan dunia melainkan laibun wa lahun. Dalam ayat lain innamal hayatud dunya. Sesungguhnya kehidupan ini hanyalah laibun wa lahun. Walad darul akhiratu khair. Tapi kehidupan sebenar itu kehidupan yang paling baik, yang terbaik. Tapi kehidupan akhirat ni lil ladina yattaqun, untuk orang yang bertakwa. Untuk orang bertakwa. Afala ta'qilun? Afala ta'qilun? Adakah kamu dapat memikirkan wahai hamba? Qad na'a. Kemudian ayat seterusnya ni tasliah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk ibukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni ayat da'i. Sebab tu Quran nak baca, kita kena baca seperti mana keadaan Nabi. Tengok. Daripada alhamdulillah kita baca surah ni kan tak? Sampai ayat ni. Ayat ni turun pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berhadapan dengan orang Mekah. Nabi betul kata Allah, kena taat pada Allah Subhanahu taala, kena patuh perintah Allah Subhanahu taala. Orang Mekah buat ngani. Mekah buat ngani. Nabi nak mereka beriman dengan Allah supaya mereka selamat daripada azab Allah, tapi mereka mempersendakan. Ayat daripada awal kita baca kan? Sampai ayat ni. Bawa ke sana akhirat. Allah nak ayat kepada Nabi, qad na'lam, sesungguhnya kami tahu wahai Muhammad, innahu, sesungguhnya la yahzunuka alladhi yaqulun, kata-kata mereka tu tak sikap mempersendakan, tak mereka mempersendakan kamu tu benar, kami tahu bahawa wahai Muhammad, tak apa yang mereka kata tu menyedihkan kamu, menyedihkan Nabi SAW. Jadi Quran ni diturun pada orang sedih. Pada siapa? Daripada Nabi. Bapa sedih. Nabi gerak nak bagi umat, tapi umat tak sih. Umat tak sih terima Nabi. Tak sih tunduk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala bagi tahu hakikat. Fa innahum la yukadzibunaka. Sesungguhnya mereka bukan tolak kamu. Mereka tahu kamu ni al-amin, kamu ni benar. Dia Quran yang dibaca tu mereka tahu benar. Walakinna adh-dhalimin, tapi orang yang zalim-zalim ni tak, mereka tak sih terima perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tu yang sebenarnya. Bukan Abu Jahal tak tahu. Bukan Abu Lahab tak tahu. Tahu Nabi ni benar. Tahu. Tak. Tapi sebab suasana, kerana kedegilan, takabur, hasad, dan Allah Taala begitu menyebabkan orang tak boleh terima kebenaran. Tak boleh terima kebenaran. Walakinna adh-dhalimina bi ayatina yajhadun. Kemudian Allah Taala pujuk lagi, walaqad kudzibat rusul, bukan kamu ya didustai. Sesungguhnya sebelum kamu ni rasul-rasul telah didustai. Tapi mereka semua tu fasabaru, mereka sabar di atas apa yang mereka didustakan. Wa udhu, dan mereka disakiti, hatta atahum nasr, sehingga datang pada mereka bantuan kami. Wala mubaddila li kalimah, dia benda ni tak akan berubah. Tengok ni, tak akan berubah ni. Wala mubaddila li kalimatillah, Allah Taala bagi sekali-kali tak. Perkara lagu ni ujian lagu ni tak akan berubah. Tak akan berubah. Bila kamu nak negakkan kebenaran, nak menegakkan sunnah Nabi, orang akan dustai. Tak, orang akan tolak. Hak ni tak akan berubah ni. Sunnah ni tak akan berubah. Semua daripada Nuh kan? Daripada Nuh sampai ke Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tak, perkara yang sama dihadapi. Wa laqad ja'aka, sesungguhnya telah datang daripada kamu wahai Muhammad berita berkenaan rasul sebelum kamu, gitu ke belaka kan? Jadi jangan sedih. Ini qanun Allah Taala buat. Ini qanun tak berubah. Jadi qanun tak berubah, qanun apa? Qanun perjuangan dan qanun azab tak berubah dalam Quran. Wala mubaddila li kalimatillah, duduk pada ayat azab, duduk pada ayat mujahadah, dalam jihad, dalam dakwah. Ni ayat ni. Jadi kita nak buat gapo-gapo nak suara beriman dengan orang yang tak ada penolakan, ni bukan tak ada. Kalau orang semua terima kita, tu ada masalah tu. Tak ada masalah. Kalau orang terima tak ada gapo-gapo dah. Biasanya ada masalah. Sebab bila kita bangun atas manhaj nubuwah kan tak? Dia orang tak suka. Orang duduk dalam keadaan lagu tu, saya tak payah belakang dah. Setiap orang ni saya tak payah kan? Tak. Dia beranggapan begitu agama. Tiba-tiba kita bagi tahu bukan lagu tu. Saya tak akan biar kan. Kemudian tengok ayat surah, wa in kana kabura alayka ira, sekiranya wahai Muhammad kamu rasa sekok, rasa berat berkenaan dengan mereka berpaling, sikap mereka berpaling tu kamu rasa sekok. Fa in istata'ta ta'anta, ini ayat ni Allah Taala gambar kepada kita, makna Nabi sallallahu alaihi wasallam beranggapan bahawa kalau Allah Taala bagi mukjizat pada dia, mukjizat ikhtiariyah lah, boleh buktikan. Gapo dia? Boleh terima mana Mekah ni oleh kerana dia Nabi dah. Doa sana jadi ada sungai Mekah ke? Tak, jadi emah ke? Tak. Dengan bukti nak tunjuk lagi ni biar orang Mekah beriman. Ni Allah Taala bagi tahu.
Sekiranya kamu rasa berat, wahai Muhammad, berkenaan dengan penentangan mereka itu, penolakan mereka itu, Allah Taala bagi fa in istata'ta, sekiranya kamu mampu antabtaghiya nafaqan fil ard, kamu dapat menembusi bumi ni, kamu dapat buat satu sehingga menembusi bumi, nak buat tubik gabak tubik budak tubik belakang, au sullam, ataupun kamu ada tangga naik ke langit, boleh nak pergi gabak dia. Ini kinayah daripada Allah SWT kepada Nabi ni, bukan tembus bumi, naik langit saja-saja dak ni. Maknanya kalau kamu boleh menembusi bumi, dapat keluar dari semua khazanah, mah, perak, gabah dak, permata, ataupun naik ke langit, dapat keluar ke gabah saja, mukjizat, benda-benda hebat-hebat tu menyebabkan manusia beriman tu, Allah Taala kata fatatihum bi ayah, lalu kamu datang bawa pada mereka bukti kebenaran, takdir dia gabah, mereka tak akan beriman juga. Mahzun, mereka tak akan beriman juga. Mereka kata seperti mana ayat depan surah ni, kalau kamu dapat waktu daripada langit Quran, kitab Allah SWT yang boleh sentuh dengan tangan, mereka kata, oh ni kena sihir, ni sihir ni. Sihir. Begitu. Ya Allah Taala bagi tahu pada kita. Ajib. Bahkan Allah Taala kata apa? Walau syaa Allah, kalau Allah Taala nak, la jama'ahum 'alal huda. Kalau Allah Taala nak, Allah Taala boleh kumpul mereka semua tu jadi beriman belaka. Tengok saya bagi tahu. Oleh kerana itu fala takunanna minhum, jangan kamu jadi orang seperti orang jahil, wahai Muhammad. Berapa kali Allah Taala kata lagu ni? Sebab innama yastajib. Tengok, sesungguhnya wahai Muhammad, yastajib, yang dapat beriman ni alladzina yasma'un, orang yang mana bagi perhatian, bagi pendengar. Mana Allah Taala nak manusia beriman dengan kitab dia kan. Allah Taala nak kita beriman dengan Rasul yang di atas tu, dengan keadaan lagu, dengan Nabi tidak diberi perkara luar biasa, dengan Nabi tidak ada harta, dengan Nabi tidak ada kuasa. Allah Taala nak manusia beriman semata-mata dengan wahyu dia, bukan dengan sebab kuasa, bukan dengan sebab perkara luar biasa, bukan dengan sebab harta. Allah SWT nak manusia beriman seperti mana keadaan Allah Taala hantar Nabi tu. Dan Nabi kena buat usaha supaya manusia beriman dan keadaan dia lagu tu. Mana Allah Taala nak tu manusia tunduk pada semata kerana dia. Dah ni baru jalan. Ni kata ni keputusan Allah sebagai ujian ni. Allah Taala nak manusia tunduk pada dia semata-mata kerana percaya pada kitab dia. Tak, bila cerita tentang dia, dunia ni pak ujian, gaib, tak nampak. Dan Allah Taala sudah bagi dah kewarasan, pendengaran, penglihatan. Manusia boleh menilai dah. Mana Allah Taala nak kita ni, manusia ni, ujian kita ni beriman kan, supaya guna kewarasan yang nikmat Allah Taala guna. Allah Taala nak kita lagu ni. Allah Taala boleh buat manusia beriman lagu seperti mana para malaikat kan. Para malaikat beriman lagu kan. Allah Taala ada dah makhluk lebih hamba daripada kita lagi. Tapi Allah Taala buat ujian kita ni, manusia ni tunduk pada Allah SWT dengan kewarasan yang Allah Taala bagi. Ni dan para anbiya kena usaha atas manusia ni, pujuk manusia supaya tunduk pada Allah dengan kewarasan dia tu. Dan ni ujian. Ujian ni dia kena ada pilihan. Kalau tidak ada pilihan, Allah Taala buat majbur, kata beriman. Mana? Orang lain beriman dengan pilihan, orang ni beriman mana? Allah Taala Maha Adil. Allah Taala Maha. Tengok Allah Taala ingat pada Nabi. Kalau kami nak manusia beriman belaka, kami boleh kumpul semua beriman belaka. Tapi jangan kamu jadi dunia ni tempat ujian. Ujian dia lagu mana? Innama yastajibul ladzina yasma'un. Orang yang dapat beriman, orang yang mana sahut seruan, dia bagi pendengar dia pendengar. Kalau dia duduk dalam majlis Nabi, nak tahu hakikat kebenaran, nak tahu tentang Allah SWT benar dan Rasulullah ni, dia akan beriman. Berimanlah dia. Sebab Ikrimah bin Abi Jahal, Ikrimah bin Abi Jahal bila beriman? Anak Abu Jahal. 18 tahun 13 tahun dengan Nabi pergi di Mekah. Kemudian bila masuk Islam, masa Fatuh Mekah, Amos 9 tahun pula. 13 campur 9, 20 tahun lebih pergi dengan Nabi. Bila berlaku Fatuh Mekah kan, Ikrimah tak ada jalan dah. Bila Nabi mari masuk Mekah kan dah. Dia di antara nama yang Nabi bagi tahu kena bunuh walaupun gantung di Kaabah. Ikrimah ya. Dia tahu dah dia tak selamat. Sebab dia paling penetai sekali. Anak Abu Jahal. Ada. Jadi dia lari. Duduk di Mina dah. Nak naik kapal nak pergi lari. Tak. Duduk mikir. Tapi isteri Ikrimah bin Abu Jahal, isteri dia mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi tahu pada Nabi, ya Rasulullah, Ikrimah ni tak ada tempat dah dia. Tak nak lari mana dia ni tempat dia, nak pergi mana dia? Dia bukan ada tempat lain, tempat ni. Tak sebagaimana kau bagi pilihan pada orang lain kan, dia boleh tempoh, ada tempoh kan dalam masa 4 bulan tu, suai mikir kan. Bagilah pada dia juga. Maka Nabi kata tak apa, ambil. Nabi masa tu siapa dia pergi jumpa dia bagi belakang, dia timur belakang. Jadi isteri dia pergi sampai ke Mina tu, royak pada Ikrimah, kamu termasuk di kalangan orang yang mana diberi keamanan oleh Nabi. Maka Ikrimah balik daripada Mina nak sampai ke Mekah tu, jalan perjalanan dia memikir Muhammad ni gapo dia sebenarnya dia nak, baru mikir
Baru mikir, baru guna kewarasan. Jadi bila jumpa depan Nabi tu, wahai Muhammad, gapo kat sebenar-benar? Aku nak supaya kamu semua hanya Allah. Itu Nabi bagi tahu. Nabi bagi tahu seperti mana Nabi hidup Mekah mula, semua hanya Allah SWT. Nah, buat baik pada ibu bapa, buat baik, sambung hubungan silaturahim, buat baik pada anak yatim, buat baik pada fakir miskin. Nabi bagi tahu gitu. Dia kata hukum ayat semua molek-molek belakang wahai Muhammad. Molek dah Bapa molek sebab mula guna kewarasan. Hidayah satu. Hidayah mudah ya. Allah Taala sudah jamin kan siapa dia nak Allah. Man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an. Daripada pihak Allah SWT. Jadi yang tak beriman ni hamba tak guna kewarasan dia. Bukan payah sebenarnya. Betul Allah Taala bagi tahu pada Nabi dia jangan jadi seperti orang jahil. Kenapa hakikat dunia ni tempat ujian. Bila ujian dia kena buat adil belaka. Tak orang ni beriman dengan pilihan dia, ikhtiar dia. Orang ni Allah SWT paksa dia. Dan Allah Ta'ala bagi hidayah satu orang itu sehingga dia berubah 130. Mesti ada amalan ke apa? Mesti ada. Mesti ada sebab. Mesti ada sebab juga. Dan dia kena mujahadah juga. Dia kena mujahadah juga. Hatta kita kata sekata bunuh satu orang tu, macam mana dia boleh beriman tu? Bukan senang tu. Oh, dia paling putus asa sekali. Saya tipu dia tu. Pamu, saya tak ada baik sama. Okey. Tuhan tak maaf dah ni. Orang ada dalam jiwa lagu tu yang telah bunuh satu orang ni, dia paling susah. Tapi dia boleh melepasi keadaan lagu tu, bergantung harap pada Allah semua walaupun dosa banyak mana. Ini bukan senang mujahadah dia ni. Dia telah sungguh-sungguh dah, dia tunjuk dah kan. Bila seorang alim bagi tahu dengan syarat kamu kena keluar. Dia telah hijrah dah kan. Itu bukan senang belaka tu. Mesti ada unsur mujahadah. Setiap orang ni Allah Taala tahu ujian lagu mana. Setiap orang ni Allah Taala tahu. Ni Allah Taala bagi tahu pada Nabi daripada kita ni. Yang menyebabkan satu orang tak dapat hidayah apa? Dengar pun tak seperti mana Allah Taala bagi tahu ni. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Tidak datang pada orang Mekah ni mana-mana ayat bukti daripada Allah SWT yang menyebabkan mereka bawah. Paling tunjuk bukti kita tengok. Nak pahal ke mana? Sikap mereka tu. Tapi kalau innama yastajib, Allah bagi tahu yang dapat hidayah ni siapa dia? Yastajibul ladzina yasma'un. Orang yang mana bagi pendengar, bagi penglihatan. Sebab tu Allah Ta'ala rakit surah Al-Mulk kan, surah Tabarakalladzi, surah yang disunatkan baca tiap-tiap malam. Allah Ta'ala rakit ke ucapan dua orang ahli neraka. Ahli neraka duduk kecil. Lau kunna nasma' au na'kil. Tengok. Kalulah kami masa atas dia dengar Quran. Asyik kita faham Quran. Dengar Allah Ta'ala guna Quran. Dengar je. Bukan kata belajar. Lau kunna nadrus payah sikit. Naqra' payah lagi. Tapi nasma' paling kurang dengar je. Sebab tu Allah Ta'ala tak gabung surah Nuh dengan surah Jin. Lepas surah Nuh, surah Jin. Ajib. Surah Nuh kan 950 tahun dakwah pagi petang siang malam, dia menggambarkan dakwah Nabi Nuh susah. Sebab Allah Ta'ala gabung ke surah Jin. Surah Jin apa dia? Tengok Jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa amanna bi. Jin sekali dengar ya. Umat Nabi Nuh, manusia seperti kita ni 950 tahun tak masuk Islam. Jin sekali dengar ya. Bapa Allah Taala nak batal belakang hujah tu. Bukan dakwah Nabi Nuh susah. Dah. Yang jadi susah ni kerana degil. Manusia bila degil susah dah. Degil susah. Deki tak guna kewarasan. Tak guna kewarasan. Seperti mana orang Firaun kan? Tak guna kewarasan. Lawan Nabi Musa ni kan ikut Firaun kan. Sebab tu Nabi kata orang paling celaka sekali orang yang mana binasa ke akhirat dia kerana dunia orang lain. Pengikut Firaun ke tak? Lawan Nabi Musa kerana Firaun ya. Firaun. Kerana dunia Firaun. Dia tak guna kewarasan dia. Terkesan sebab suasana tu bahaya. Suasana ni cerdik cara mana pun kadang-kadang suasana ni menyebabkan jadi tak waras. Jadi tak waras. Tengok seorang perempuan daripada negeri Sabak pergi kerajaan tu, tengok pemerintah dia begitu sistematik, begitu teratur, begitu bijak, tapi semua matahari. Apa semua matahari? Sebab dia duduk dalam kaum yang mana semua matahari, suasana kaum dia tu. Jadi cerdik pun. Jadi tak cerdik. Wal mauta yab'athuhumullah. Ada pun orang yang mati, Allah tak bagi. Ada pun orang yang mati. Maka orang lagu ni Allah tak ada bagi hidayah. Mati kau mati hati dia. Tak dengar. Allah Taala buat perumpamaan tak. Bagaimana nak bagi hidayah dengan orang yang mana seperti orang mati dah dia ni. Tak seguna kewarasan dia, pendengar dia, penglihatan dia. Tak. Maka bagaimana nak bagi hidayah? Mulut saya kat seru. Tak dengar. Wal mauta, Allah bagi tahu. Innama yastajibul ladzina yasma'un. Wal mauta, takdir dia gitu.
Orang mati tak dengar dah royak lagu-lagu mana. Mati ke mati mata hati dia. Dia semua ni yab'athuhumullahu thumma ilaihi. Kemudian dia akan dibangkitkan oleh Allah SWT, kemudian pada dia akan dikembalikan. Wa qalu laula, orang Mekah kata lagi, laula nuzila alaihi ayatun min rabbi. Apa tak turun bukti ya? Dak bukti kan? Bukti yang mereka dak pilih supaya dak hidupkan orang mati. Dak permintaan mereka sebelum ni lah. Dak sebelum surah ni diturunkan. Orang Mekah minta macam-macam. Minta mukjizat ikhtiariyah yang mereka nak pilihan. Tapi minta tu bukan nak suruh benda tu berlaku. Minta tu cadadah ni. Tak lewat tu je lah dah. Tu bukan tu. Kita ayat dah. Minta tu sebenarnya atas dasar bukan nak beriman. Minta atas dasar untuk melemahkan Nabi. Qul, katakanlah, innallaha qadirun ala. Allah Taala berkuasa untuk datangkan, untuk turunkan ayat. Wala, tapi kebanyakan mereka ni tak memikir. Sebab apa Nabi Allah Taala suruh sabar kan? Sebab bila turun ayat tak beriman juga azab lagi. Itu kanun Allah. Kemudian Allah Taala bagi tahu, wa ma min dabbatin fil ardh wala ta'irin yatiru bi janahi illa Allah Taala bagi tahu. Ni suara akhirat lagi. Ayat ni suara akhirat lagi. Allah Taala bagi tahu tidak ada makhluk yang melata di atas muka bumi. Begitu juga burung-burung yang terbang. Allah Taala bagi. Melainkan mereka tu seperti kamu. Umat seperti kamu juga. Tak. Helai umat dia ada umat dia satu umat. Tak semua satu umat, semua umat-umat belakang. Tak benda ni sama ada di bumi ataupun yang terbang tu, semua tu makhluk yang melata ni Allah Taala bagi tu umat. Dia semua ni Allah Taala bagi tahu ma faratna fil kitabi min syai'. Kami tulis belaka apa yang berlaku. Tak terlepas daripada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Dia semua ni akan dibangkit belaka. Semua akan dibangkit belaka. Akhirat ni bukan manusia yang bangkit. Semua makhluk yang akan dibangkit. Semua makhluk. Makhluk lagu mana? Makhluk yang buat zalim lah. Nak kata saya makhluk yang lain. Seperti Nabi bagi tahu ke tak? Yuqadu syatul jalha. Tak. Akan ditegakkan keadilan pada kambing yang mana yang tidak ada tanduk, yang kena sedok ke kambing yang ada tanduk, yang bagi tahu. Apa saja bentuk kezaliman ini suhana, ni ayat ni sebenarnya Allah Taala nak bagi tahu tak suhana akhirat nanti. Semua tu dalam ilmu Allah. Tak ada siapa boleh terlepas. Tak ada siapa boleh terlepas. Tak. Sehingga binatang-binatang yang mana pernah melakukan kezaliman, kalau singa pergi makan apa dia, makanan dia, igat, tak ada masalah, sekadar dia tak buat zalim, tu hak dia dah, tabiat dia dah. Tak. Ima kau makan makanan dia, bunuh, tak ada masalah. Hak ni hak zalim yang Nabi gambarkan seperti mana kambing hak tak ada tanduk kena sedok, kambing ada tanduk. Dia tak ada, pergi sedok juga. Bentuk surah zahir dia tu zalim. Semua burung kau, semut kau, gabak kau, mana-mana yang berlaku bentuk kezaliman, kambing itu contoh ya. Semua ni akan dibangkitkan semula dan Allah SWT akan buat keputusan. Kemudian bila semua itu selesai belakang, semua ni akan jadi tanah. Kuni turaban, Allah SWT jadi tanah. Ketika itulah orang kafir kata ya laitani kuntu turaba. Kalulah aku jadi tanah juga. Maksud tu orang kafir kan? Maksud manusia tak boleh dah. Manusia yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Berkata orang kafir pada itu. Dahsyat suara gitu. Sebab tu bahaya. Apa bentuk kezaliman? Maknanya Allah Taala buat kira belakang. Bahkan Ibnu Abbas bagi tahu kan tak? Hadis dalam adab mufrad kan? Kalau gunung buat zalim pada gunung lain, Nabi bagi tahu. Kalau gunung buat zalim, gunung Allah Taala bangkitkan semula. Ya, benda yang mana cara Nabi takbir untuk jauhkan kita ni daripada apa bentuk kezaliman. Dan ini sudah ada akhirat. Ada akhirat. Walladzina kadzabu biayatina. Ada pun orang yang mana mendustai ayat-ayat kami. Summu abukum fi dhulma. Itu orang yang mana Allah Taala bagi tahu tuli bisu dalam zulumat. Tak. Yang ditutup dah mata hati. May yasha'illahu yudlil wa may yasha' yaj'alhu ala. Siapa yang Allah Taala nak kendaki dia sesat, dia akan sesat. Siapa yang Allah Taala kendaki dia pada jalan, Allah Taala boleh bagi. Tapi Allah Taala bagi tahu dah. Siapa dia yang Allah Taala sesatkan? Siapa Allah Taala bagi tahu dah. Jalan sudah diberitahu. Bukan kata mutlak. Mana Allah Taala mana ada tahakkum, maknanya ikut dan. Tak ada. Semua perbuatan Allah ni hikmah. Dia berdasarkan ilmu. Dia bukan saja-saja ikut. Jadi orang tak faham dah. Semua ada sebab dia. Seperti mana Allah Taala bagi tahu kan? Wa ma yudillu bihi illa fasik. Kami tidak sesatkan melainkan fasik. Siapa dia fasik? Alladzina yanqudun. Allah Taala bagi tahu dah. Turutan dia. Ada pun orang yang mana nak jadi hamba Allah, wallahu yahdi ilaihi man ana. Allah Taala bagi jalan-jalan hidayah, Allah Taala sudah bagi tahu dah. Qul ara'aytakum in atakum azabullah. Kemudian Allah Taala suruh bagi tahu pada orang Mekah ni, tengok kul belakang ni. Kul lepas ni kul belakang. Gapo dia? Katakanlah wahai mak. Bapa suruh kata ni untuk buat syak, untuk hilangkan syak. Tak.
ayat-ayat begini. Qul, katakanlah apa dia? Ara'aitakum in ataakum azabullah aw ta'tiyakumus sa'atu ghairallahi tad'un. Ni yang orang Mekah semua terima. Katakanlah tanya orang Mekah, apa pendapat kamu? Sekiranya Allah Taala datangkan azab ataupun datang pada kamu kiamat, ghairallahi tad'un? Tak, maka kamu akan seru siapa dia maksud? Kamu seru selain daripada Allah ke masa tu? Ataupun datang pada kamu musibah. Kalau datang pada kamu azab Allah ataupun datang pada kamu musibah yang besar, tak, adakah kamu akan seru selain daripada Allah? Orang bukan kata tak, mereka kata seru Allah. In kuntum sadiqin. Aku terima. Bal iyyahu tad'un. Bahkan hanya pada dia kamu akan seru. Fa yakshifu ma tad'una ilaih. Tak, lalu Allah SWT angkat bila kamu seru pada dia, bila Allah Taala kehendaki. Tapi wa tansawna ma tusyrakun. Ketika itu kamu akan lupa apa yang kamu syirik. Bila mari ujian besar. Ini orang bukan semua maklum dah. Bila duduk dalam kapal, bila mari ombak besar setinggi gunung, masa tu tak keluar dah mana kau Uzza kau tak guna dah. Dak ditebik kepada Allah Allah. Tapi zaman kita ni dak, kerana ajaran sesat ke dak. Seperti mana Syiah, seperti mana suku kubur ke dak. Dalam keadaan darurat apa dak. Syekh Abdul Qadir Jailani lagi. Dak, kalau Syiah kat Ali madad Ali. Seru Ali, tengok. Tak ada Allah teruk daripada jahiliah ni. Orang jahiliah teruk seru-seru gitu. Bila keadaan genting, tak ada dah mana Lat Uzza. Dia akan seru Allah ya. Seru Allah. Tapi tengok ajaran sekarang, dia pun fitrah pun dia akan rosak. Dia akan rosak kan. Wa laqad arsalna ila ummin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa. Kemudian Allah Taala bagi tahu ni cara Allah Taala muamalat dengan hamba. Bila hamba ni degil, tidak mahu beriman, selepas diberi penjelasan demi penjelasan, maka Allah Taala kata bila kami utuskan mana rasul kepada mana-mana umat sebelum kamu wahai Muhammad, sampai satu peringkat bila mereka berterusan degil tu, fa akhadnahum bil ba'sa, maka kami akan timpakan musibah. Bil ba'sa ni kepada dia jok, dak, lapar, kekurangan tanam tak jadi, musibah-musibah lagu tu lah. Musibah kehilangan nyawa, dak. Dan juga wad-dharra ni kepada dia musnah, dak. Perniagaan dia, harta dia musnah, kebakaran berlaku ni dharra ni baksa ni musibah yang kena pada kita. Darat ni musibah yang kena berkait dengan kita. Anak kita mati ke, tak, kita sakit, harta kita hancur, dia biasanya gitu. Darat. Bil baksa Allah Taala bagi tahu. Bila kami hantar mana-mana rasul bagi penjelasan, manusia tak beriman juga, tak taat juga, maka qanun Allah SWT kami akan timpakan musibah pada dia. Dan timpa musibah la'allahum yatadarra'un, supaya mereka kembali pada Allah. Allah falaula idh ja'ahum ba'suna tadarra'u. Kalulah bila datang pada mereka musibah daripada kami, mereka tadarra'. Tak, nasib kami akan angkat, kami akan baiki mereka ni. Tapi tidak, Allah Taala bagi tahu, walakin qasat qulub, tapi tak, hati mereka menjadi lebih keras. Wa zayyana lahum syaitan, syaitan hias kan. Tak, amal mereka tidak ada kesilapan mereka, dosa mereka tidak ada kaitan dengan apa yang berlaku. Gitu. Allah bagi tahu, wa zayyana lahum syaitan ma kan ya'malu. Tidak ada kaitan ni kejadian alam nak zaman kita sekarang ni. Zaman kita lagi bila mari musibah gitu ke, tak ada kejadian dengan amal lah, tak ada, bukan dosa aku kerana dosa. Tak sebut dosa, tak orang stres lagi pula. Orang umat adalah jauh daripada perintah Allah. Dia jadi stres ni apa? Jauh daripada perintah Allah. Tidak ada rahmat, tidak ada ketenangan, tidak ada sakinah, tidak ada mak ni. Tak. Dan Allah Taala bila umat ni jauh, Allah Taala datangkan musibah. Musibah ni tanda saya lagi lah, bagi peluang lagi supaya manusia kembali pada Allah. Tapi tengok ni, batil zaman kita dia hias lagi. Wa zayyanal musyaitan ni, syaitan telah hias. Ni Allah syaitan. Mana batil zaman kita dia hias. Tidak ada kaitan. Tak, sebab tu kita mari banjir rumah hanyut gabar tak semaya juga kan. Sebab dia banjir tak ada kaitan dengan amal dia pun. Ni fenomena lain. Orang kena terima ya, Allah Ta'ala terima. Dia terima qada'an dengan dia tak semaya gitu. Sabar tinggi dia. Tapi tidak ni bukan sabar ni. Ini bunga-bunga dia mula-mula umat tu nak binasa dia gini. Seperti mana berlaku negara-negara yang telah binasa kan. Tak. Kena banjir rumah hanyut habis. Lepas tu baiki pula. Tak. Lepas tu kena hujan pula lebat pula ada. Hanyut pula ada. Tahun lepas kena tahun ni kena pula. Tahun lepas Allah Ta'ala sabar Allah Ta'ala. Tak. Muka ramah. Lepas tahun ni kena pula. Tak. Lepas tu lepas kena pula. Mula-mula nak marah kepada Allah Ta'ala. Mentatubik jadi tu hewat gap dia. Ya ke tu pula. Kukufur itu. Dia akan jadi. Siapa
di Iraq sebelum ni kan, anak-anak muda kan ludah langit kan. Jadi Tuhan buat apa? Musibah macam ni. Tak. Ludah langit, ludah ke Tuhan. Udah nak marah. Baca tak apa, tak berlaku apa-apa pun. Orang dia buat nganyi pula, tak ada apa-apa. Dia rumah Nabi. Bila ada lagu tu sama ya azan, tak ada apa-apa. Ini bahaya. Sebab dia golongan lain pula ayat tak. Tak ada kaitan. Sebenarnya amalan. Amalan melibat daripada pemerintah, daripada rakyat, semua terlibat belakang. Bila umat ni jauh daripada kitab, daripada sunnah, maka Allah SWT akan datang ke ujian lagu. Dia suruh supaya kembali pada Allah dan Rasul. Tapi tak kembali. Tak. Pemerintah pun tak kembali pada Allah. Dia suruh pemerintah dia kembali pada Allah. Bila berlaku musibah kat suku tu imam ajak. Dia buat tu imam ni, tok lebah ni bahagian wakil ke apa dia. Dia buat Allah Taala entiti lagu mana tak tahu. Kita buat Allah. Sedekah ni Allah ni. Surah Al-An'am ni Allah. Satu zat yang mana dia tarbiyah belaka. Kebijaksanaan kita daripada dia belaka. Macam mana kita boleh buat bila lagu ni? We are here. Tak malu. Tak ada rasa. Tak ada rasa. Ajar tak bagi tok lebah pula again. Tak siwa tak marah baca doa lagu ni Allah tak marah. Kau itu mayat dak. Tutup aurat dak. Kau ni amalan kita tahu mana kan, tapi dak ajar baca ni Allah tak marah, baca ni Allah tak gini murah rezeki gini. Kau ni mayat dak gapo dak. Ini keadaan. Dia buat Allah SWT boleh negotiate lagu mana. Tapi ini Allah Taala bagi tahu kanun dia pada kita. Kami hantar mana-mana rasul supaya bagi penjelasan. Bila manusia tak sih kembali juga pada Allah SWT, tak sebaiki hubungan dengan Allah Taala, kami datangkan musibah, Allah bagi tahu. Kalulah bila datang pada mereka musibah daripada kami, mereka kembali pada kami, Allah Taala bagi tahu. Tapi mereka tak sih kembali. Bahkan musibah tu menjawab mereka makin ke hati. Tak sih tengok. Dia tengok silap orang lain. Nak sampai kita silap orang tu, silap orang ni, silap orang tu. Main silap macam kita tak silap kita. Sedangkan semua musibah ni mai kan silap belaka. Hatta orang soleh pun silap juga. Tak kalau kata dia maya dia ke apa, dia tak tegur, dia tidak tegak kat amar ma'ruf nahi munkar. Ada Allah Taala wazanya setan hias apa yang mereka buat nampak molek. Falamma nasuma ni qanun Allah, bila mereka lupa apa yang kami bagi peringatan. Quran kata lagu mana, sepatut rumah mereka amalai lagu mana, sepatut isteri mereka amalai lagu mana, sepatut hubungan mereka dengan Allah Taala lagu mana, sepatut sikap mereka dengan perintah Allah lagu mana, dari pemerintah, dari sudut cari makan, dari sudut gapo, semua ada ni. Sepatut kena tanya gitu mukmin. Orang diuji atas muka bumi dia kena tanya lagu tu. Tapi tak peduli. Allah beritahu, bila siapa tahap lagu ni, mari uji apa tak berubah juga ni kita ni bahaya. Mari uji kan? Mari tak berubah juga. Tak berubah juga ni. Fatahna alaihim abwaaba. Ni orang ni kita bimbang lagi ni. Bila Allah Taala buka pintu langit, pintu gapo jadi merah, jadi belakang. Mari uji apa tak kembali pada Allah. Bila mari senang nak kembali pada Allah. Payah Payah. Dak. Tapi umat ni umat rahmat dah. 60, 70 tahun, 40 tahun pun kaya pun kena gauk, kena keciman ni. Mujur ada hak tu ke? Tak. Mentah sama mana pun, kaya sama mana pun kena gauk, tak ada gapo-gapo dah. Tak. Dia time segar tu time kena gauk tak boleh bangun kan? Tak ada. Allah juga, Allah juga. Tak. Ini mujur umat ni. Tapi ni bahaya kan? Sebab tu kita tengok umat Nabi-Nabi dulu ni berat. Nabi Nuh berhadapan dengan kaum dia, Nabi Nuh, Nabi Hud berhadapan dengan kaum Ad. Tak. Umur 100 kohor gagah, 200 kohor gagah, 400 kohor gagah, 900 kohor gagah. Bahaya kan? Tak. Falamma sebab Allah Taala bagi tahu kau bila rupa terperingatan daripada kami akan buka pintu langit. Pintu belakang jadi belakang, waqga tu jadi, waqga ni jadi. Hatta idza farihu bima, sehingga bila mereka gembira dengan apa yang diberi itu, akhadnahum baghtah, kami ambil dengan tiba-tiba, accident, pakai mati belakang sekeluarga. Gitu. Tak, tergelai belakang. Tak, mari musibah tiba-tiba, mati secara tiba-tiba. Mati tak ada taubat. Akhadnahum baghtah. Dipanggil istidraj daripada Allah, perangkat Allah Taala. Tak bagi tu bukan nak bagi. Tak bagi tu wi kotiku ke apa dia? Ayam KFC lagi. Ayam goreng ni. Kalau wi siapa pun ayam lagu tu. Oh ni wi KFC. Tak, berapa wi KFC? Bukan nak wi nak katak. Tak, katak. Tak racun situ. Allah Taala bagi tahu. Kami bagi dia rasa, dia tak faham. Qanun Allah Subhanahu Wa Taala, dia gembira dengan nikmat yang telah diberi. Fa akhadnahum baghtatan fa idahum mulisun. Bila kami ambil dia, kami tangkap dia, fa idahum, lalu jadilah dia putus asa. Putus asa. Tengok Allah kata fa quti'a dabirul qaumil ladzi, lalu Allah SWT binasakan kaum begitu sehingga tak tinggal bakar. Tak tinggal bakar, tak ada bakar. Mati belakang. Mati belakang. Cucu-cucu mati. Mati.
zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Tengok walhamdulillah. Mana boleh terjemah segala puji bagi syukur dengan makna syukur tak? Walhamdulillah bukan makna syukur ni. Walhamdulillah seperti mana kita terjemah. Apa dia? Segala sesuatu milik Allah Subhanahu wa taala rabbil alamin. Baru dia masuk. Walhamdulillah sini ni. Tengok apa ayat azab gitu. Fakuti ada. Maka bila mari azab Allah SWT, bila azab mari tak tinggal belaka, hancur belaka. Orang yang zalim tu orang binasa belaka. Walhamdulillahi rabbil alamin. Gapo ni? Bab apa Allah Taala binasa belaka ni? Bab milik dia belaka. Dia walhamdulillah, Allah ni milik dia belaka. Dia yang terbih belaka rabbil alamin. Bab apa azab ni? Dia yang terbih. Kita nak petikai. Bab Allah azab. Bab apa tu azab ni? Bab apa? Dia yang terbih. Allah yang terbih. Bab tu dia bagi tahu wallahu walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian sambung lagi, kul, katakanlah ara'aitum in akhadallahu. Apa pendapat kamu sekiranya Allah Taala ambil pendengaran kamu, Allah Taala ambil penglihatan kamu, Allah Taala tutup mata hati kamu, maka Tuhan mana boleh datang ke perkara tu? Tak boleh dah. Ni orang Mekah akui belaka ni. Ni orang Mekah warah lagi. Cara Allah Taala berhujah. Undur kaifa nusarrifu. Undur, perhati bagaimana kami telah datangkan ayat dengan pelbagai lahras bahasa, dengan berbagai cara, tapi summahum yasdibu, tapi mereka berpaling. Tak paling, tak tengok ayat. Qul ara'aitakum, katakan lagi wahai Muhammad, apa pendapat kamu wahai Mekah, in atakum adzabullah, sekiranya azab Allah datang secara tiba-tiba, au jahratan, ataupun secara dengan kuat, dengan begitu zahir, begitu sekali, hal yuhlaku illa alqawm, dia Allah Taala beritahu tidak binasa melainkan kaum yang zalim saja. Wa ma nursilul mursalin, kemudian Allah Taala bagi itu kanun dia, kami tidak utus mana-mana rasul melainkan sebagai pemberi berita gembira kepada orang yang taat, dia bagi ancaman pada orang yang derhaka. Ini tugas rasul, bukan paksa kan. Faman amana, siapa dia beriman dan baiki hubungan dia dengan Allah Taala, dengan sama makhluk, maka fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun, dia tak perlu takut lagi, tak perlu bimbang lagi di akhirat. Walladzina kadzabu bi ayatina, orang yang mana dusta ke ayat-ayat kami, perintah-perintah kami, ayat-ayat kami ni, perintah-perintah kami, yamassuhumul azab, akan ditimpa azab dengan sebab kerana kefasikan mereka tu. Kanu, ya, tengok sifat kanu yafsukun, sentiasa fasik. Qul, katakan lagi wahai Muhammad, batalkan pandangan orang Mekah ni, kalau Nabi sungguh, kalau Rasul sungguh ni, dia mestilah orang yang mana memiliki khazanah. Tu orang Mekah punya kefahaman. Orang Mekah punya kefahaman. Tak. Sebab kita lah ni, orang tanya dah lah ni, Tok Wali ni, apa dia Tok Wali zaman kita lah ni. Tok Wali ni boleh pegang khazanah, ha? Tak. Wali kat boleh buat gapo dia? Bagi tahu mah gapo gani gapo ada. Gitu belaka Tok Wali. Orang cari Tok Wali ni cari waktu tu. Semua dengan dunia. Sebab daripada dulu lagi itu dah. Tanda orang rapat dengan Allah SWT, insya-Allah Allah Taala bagi dia mentadbir sebagai alam ni. Tak, baik dari sudut rezeki kau, dari sudut gapo kau. Sebab tu cerita-cerita Indonesia kalau Tok Wali ke tak? Bila balas-balas orang kaya, mu nak emah ni aku gali ni. Orang tengok emah bertambung ni. Tu baru Tok Wali. Yang nak lagu tu. Yang lagu tu. Dia tahu si Tok Wali mana Tok Wali ajak orang pada Quran Sunnah tak si. Bukan ni Tok Wali sebenar. Dan ni orang Nabi ni ajak kita tak kepada Allah. Tak kepada Allah, ikut akhirat. Tak. Tu orang Mekah nak marah tu. Nabi tak lain. Sebab tu Allah Taala suruh bagi Nabi ayat lagu ni, kul la aqul lakum. Sebab tu bahaya ni. Kefahaman tu kalau kita tak masuk dalam masyarakat, beritahu ni wali sebenar. Wali sebenar ni Nabi 3 bulan kemudian tak berasa, tak ada makan dah. Wali sebenar Abu Bakar, ikat perut ni. Wali sebenar Aisyah radhiyallahu anha. Tak. Suami dia Rasulullah. Ayah dia Abu Bakar. Tak ada anak. Tak ada anak. Ni wali, ni semua wali belakang. Kita si wali ni. Wali lagu ni wali ansar. Nabi kata hubbul ansar minal iman. Allah Taala cok radhiyallahu anhum wasabiqin awal minal muhajirin ansar ni. Wali lagu mana? Lapar ni. Tak. Abu Hurairah tu gelepar tu. Orang ingat dia apa dah? Orang ingat dia kena sawai. Abu Hurairah kata aku bukan kena sawai, aku lapar dak. Bayar tahap lapar sampai gelepar. Nak gelepar. Mana mari ngilu lagu mana? Tak lapar tu ada. Orang ingat dia sawai dah perkara ni lapar. Pas zaman tu Abu Hurairah bagi tahu siapa dia kena sawai ke tak? Cara buat dia lagu mana? Ambil kaki tak tekuk ah. Kawan dia lapar kaki dia tak tekuk pula. Baik. Abu Hurairah cerita gambar keadaan dia. Ini tahun berapa Abu Hurairah? Tahun ke-5 Hijrah. Mana bertahun-tahun Muhajirin ataupun Ansar ni. Dia bertahun 1 Hijrah, tahun kedua 3, 4. Siri susah Melaka. Dan Nabi sendiri ni wali ni. Betul orang Mekah tak puas hati. Kalau di Mekah kat Nabi tak ada kuasa satu. Tak ada harta, tak ada kuasa, tak ada perkara luar biasa. Jenis pergi Kedah lagu ni. Nabi lagu mana ni? Orang tanya orang buah ni, nak pergi mana ni? Nabi kata nak pergi Kedah. Beli apa? Nak beli sayur, nak beli makan lagi ni. Ya buah apa dia? Nabi lagu ni pergi Kedah. Buah apa ni? Nabi ni pakai doa Allah Taala. Direct mari.
Tidak, Allah SWT buat Nabi. Sebab tu Allah Ta'ala datang ke satu ayat, kami tidak utus mana-mana semua rasul, mereka semua pergi pasar belakang. Tengok. Ada kenyataan dalam Quran kan? Kami tidak utus mana-mana rasul, mereka semua mereka jadi pergi pasar belakang. Mana pergi pasar? Jadi cari keperluan belakang. Cari keperluan belakang. Dia nak wali ni tak boleh ke tak? Tak terbit mana-mana tak? 40 hari tak makan, baru wali. Dia wali lagu tu. Wali ada perkara biasa. Sebab tu Allah Ta'ala suruh nafi. Dia tengok ni, kalau orang tergesa apa mikir lagu ni dah, oh mari Dajjal. Dajjal ni makanan Dajjal dah ni. Makanan Dajjal dah ni. Dajjal tengok, wahai langit hujan-hujan. Waktu besar sekali, hok kecek juga. Tak. 25 tahun dah seteruk Dajjal gitu juga. Oh ni baru tak wali suruh. Ikut Dajjal gitu ya. Dia punya dari kepala dia ni wali lagu tu. Wali lagu tu. Bukan wali daripada apa yang dia kecek ajaran dia berpati Quran dan sunnah. Tengok Allah kata, "Qul la aqul lakum indi khazain." Katakanlah wahai, ini Allah Taala perintah pada Nabi supaya kata, "La aku tidak bagi tahu pada kamu bahawa aku miliki khazanah Allah." Wala a'lamu la, aku tidak tahu perkara gaib. Wala aqul lakum inni malak, dan aku tidak bagi tahu kamu aku ni malaikat. Jadi tak makan jenis apa. In attabi'u illa ma, aku ni hanya ikut apa yang diwahyu pada aku. Ni aku. Tengok Nabi ni. Tengok. In attabi'u, aku hanya ikut apa yang diwahyukan oleh Allah pada aku. Ni ya. Ini tugas Nabi SAW. Kita pun gitu kan. Ini jalan nubuah ni. Jalan nubuah. Nabi tak akan buat gaul malaikat apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini panggil taslim. Ini jalan dia taslim. Ini al-an'am. Ni taslim pada Allah Subhanahu Wa Taala. Qul, katakanlah hal yastawil a'ma wal basir. Katakanlah adakah sama al-a'ma wal basir? Tengok yastawi, mari lagi. Yastawil khabis wat tayyib, yastawil a'ma wal basir. Mana tak akan sama dengan sempurna. Tak, orang buta dengan orang celak. Buta dengan orang celak tak akan sama. Afala tatafakkarun, tak memikir. Wa anzir bihil ladina yakhafun an yuhsyarun, bagilah peringatan wahai Muhammad kepada siapa? Alladina yakhaf, orang yang takut bahawa dia akan dikumpulkan pada depan Allah SWT belakang. Laisa lahum min duni, tidak ada bagi mereka selain daripada Allah pelindung dan pemberi syafaat. Mudah-mudahan dia bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ayat seterusnya ni, sebahagian Quraisy mereka terkesan dengan dakwah Nabi, tapi menghalang mereka daripada duduk dengan Nabi ni kerana bersama Nabi ada siapa dia? Ada Ibnu Mas'ud. Ni orang miskin belakang ni. Ibnu Mas'ud miskin. Sa'ab bin Abi Waqqas. Ada Bilal, ada Khubayb, ada Suhail. Ni golongan-golongan hamba. Nabi di Mekah ni dikelilingi oleh orang lagu ni. Dari pembesar-pembesar hok ciri-ciri pandai ni, hok tidak menentang Nabi, tak minat dengan Nabi, tapi nak masuk dalam majlis Nabi kan tak boleh. Seperti mana Ibnu Mas'ud cerita kan dalam riwayat Muslim, Ibnu Mas'ud cerita datang sebagai Quraisy jumpa Nabi, wahai Muhammad, apa pendapat kamu? Tengok mereka kata, wahai Muhammad, apa pendapat kamu sekiranya kalau kami mari hadir majlis kamu dan ni kan suruh pergi lain lah, tak majlis khusus kami. Lepas tu bila kami selesai kan, ikutlah nak mari sini mula. Tengok. Ini permintaan Quraisy. Permintaan sebahagian daripada pembesar-pembesar Quraisy. Sebab dia ada dalam masyarakat dia nampak dakwah Nabi boleh pergi jauh ni. Ya orang cerdik, Quraisy ni cerdik ke tak sebahagian. Kenapa? Dia kena masuk lalu. Kalau kita masuk lalu dah, Nabi naik pahala kita boleh jadi dekor kita. Nak masuk pun akan ada benda lain dah. Ada kesombongan dia ada benda lain. Jadi mereka minta Nabi tak terkesan dengan benda ni. Sebab tu Allah SWT tu ayat wala tatrudil ladzi. Dia bukan Nabi yang kena lalui lagu ni. Ayat lagu ni Nabi Nuh pun kita tengok. Nabi Nuh, Nabi Hud, semua Nabi Allah SWT rakyatkan. Sebab kita akan berhadapan dengan perkara yang sama. Tak, kita akan memikir kita nak panggil set-set khawas, set-set khusus ni, set-set datuk dating ni. Tak, kita nak dia majlis dia hajar baru jadi. Tak, bahagian majlis ke tak, set-set PhD tak sih. Ni kerana takabur, kerana semua gini kan. Dalam majlis kita tak ada, majlis Nabi tak ada lagu tu. Majlis Nabi ni semua orang. Sebab semua orang diuji belakang. Hakikat mari dunia ni semua orang diuji. Semua orang kena selamat. Semua orang nak selamat. Hamba nak selamat, orang kampung nak selamat. Jadi Nabi sebagai Nabi, sebagai pemimpin umat ni, Nabi tak boleh pilih kasih. Sebab semua orang berhak belakang. Semua orang ada hak belakang untuk selamat di akhirat. Akhirat ni bukan milik orang kaya, bukan milik dia. Akhirat hanya milik semua orang. Semua orang kena selamat. Kita jawab amalan sekarang ni, kita buat amalan ni, orang kaya untung belakang semua, boleh franchise belakang. Tak. Orang kaya kan ada duit kan, tak. Muka terlebar boleh beli tu kan, tak. Tak amal-amal zikir, biar terlebar zikir, tak baca Quran pun suruh terlebar baca. Tak, sebab ada piti. Orang tak ada piti kat nyanyi.
Ni bukan cara Nabi. Ada kaitan. Ni ayat ni tengok Allah. Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati. Jangan kamu halau wahai orang yang mana berdoa pada Allah Subhanahu pada waktu pagi dan pada waktu siang. Yuriduna wajha, yang mana mereka ni mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan kepada keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu halau. Dalam majlis kamu ni semua orang kena sama. Tak ada tabaqat kan? Tak ada tabaqat. Kalau ada tabaqat tu itu bukan manhaj nubuwah. Khusus. Tak, dia ni datuk-datuk, ni saya PhD, ni saya ni. Ini tidak ada kaitan dengan agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi telah bina para sahabat sekali. Abu Bakar duduk dengan Bilal. Semua ni sekali belakang. Semua sekali belakang. Sehingga tak boleh apa dia? Manusia hanya dibezakan dengan takwa dia, kemuliaan itu beza dengan takwa. Wala Allah Taala bagi tahu Nabi, jangan kamu halau orang lagu ni. Tak, jangan kamu halau orang lagu ni. Dia ayat-ayat lagu ni tu lepas tu abasa wa tawalla bukan titik daripada perkara ni. Tak. Kemuncak dia tu. Yuriduna wajh. Ma alaika min hisabihim min syai'. Apa? Wahai Muhammad, Allah Taala bagi tu, kamu tidak bertanggungjawab terhadap hisab mereka sedikit pun. Setiap orang bertanggungjawab terhadap amalan masing-masing. Tak, kamu tidak bertanggungjawab sedikit pun. Allah Taala bagi tahu berkenaan dengan amalan dia. Dan mereka pun tidak bertanggungjawab terhadap amalan kamu sedikit pun. Semua orang bertanggungjawab terhadap amalan masing-masing. Semua orang nak selamat akhirat. Jadi kamu sebagai nubuah tak boleh pilih kasih. Tak boleh pilih kasih. Maka kalau kamu halal mereka daripada hadir majlis kamu sedangkan mereka nak selamat di akhirat, dan kamu sebagai orang yang mana bagi penjelasan tentang akhirat ni, maka fatatudahum fatakuna minadh-dhalimin. Kalau kamu halau mereka, kamu jadi orang zalim. Tengok. Tak boleh nanti. Tak boleh halau. Tak boleh majlis khusus. Tak boleh. Wa kadzalika fatanna ba'dhum bi ba'din liyaqulu ahaula imanna. Demikianlah Allah Taala bagi ni betul ujian ni. Demikianlah kami uji sebahagian mereka pada sebahagian lain. Hidupan ni Allah Taala buat ni kaya ni miskin, ni sihat ni sakit ni ujian semata-mata. Liyaqulu ahaula imanna Allahu alaihim bainina, supaya orang yang mana sombong yang takabur tu kata mereka itu ada ahaula imanna Allahu alaihim bainina, mereka itu Allah Subhanahu taala uji kami. Tak, mana Allah Subhanahu taala telah uji dia berbanding orang lain di antara kita ni. Bapa Nabi tak boleh nak halal nak orang sebahagian ni sebab Nabi tak tahu orang itu lagu mana. Batal alaihissallahu bi'alam bisyar. Bukankah Allah yang lebih tahu siapa yang benar-benar bersyukur nak jadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Nabi tak tahu. Sebab tu tak boleh nak halal siapa-siapa. Hanya Allah yang tahu. Wa idza ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina faqul salam. Bila datang orang mukmin jumpa dengan kamu yang beriman dengan ayat kami, dengan perintah-perintah kami, maka ucaplah tahniah pada mereka, targhiblah mereka. Tak, bahawa Allah SWT telah wajibkan atas diri dia rahmat, bagi harapan, hadis-hadis bagi Allah Taala perintah pada Nabi supaya bagi harapan pada umat. Tak, apa-apa keadaan pun, siapa-siapa nak beriman dengan kami, ayat kami tak, jangan putus asa ke dia. Sebab tu daripada ayat begini Nabi bagi tahu lagu mana satu orang kan, Nabi timbulkan harapan pada Allah SWT. Tak, timbulkan harapan, datangkan hadis-hadis yang mana menyebabkan orang tak boleh putus asa dengan Allah SWT. Dan ni cara dakwah. Tak, kita bukan menyebabkan manusia putus asa dengan Allah. Kita kena timbulkan orang, setiap orang yang ada putus asa. Tak semua yang 50 tahun boleh selamat lagi. Tuan boleh selamat lagi, insya-Allah. Boleh selamat. Bagi harapan semua orang. Boleh kecek hati kena luah. Sebab Allah Taala telah tulis rahmat ke atas diri dia. Tapi kena berubah. Syarat dia kena berubah. Annahu man amila minkum. Sesungguhnya siapa dia saja buat amalan jahat, dari keadaan dia jahil, dari keadaan dia tak sedar, dari keadaan dia tak khabar, tak, summa ta'amadi, kemudian dia bertaubat selepas tu, wa aslah dia baiki, maka Allah Taala Maha Pengampun. Tak kira lagu mana, tatu penuh ke, tak Maha Pengampun. Dia buat kejahatan dalam keadaan dia tak sedar, dia terpedaya dengan diri dia, dengan terkesan dengan dunia. Tak, adapun sekali-kali nak berubah, boleh berubah. Siapa boleh berubah. Fa innahu ghafurur rahim. Wa kadzalika nufassilul ayat. Demikianlah kami jelaskan ayat walitastabina sabil, supaya setiap orang jelas jalan mujrimin jelas, jalan hidayah pun jelas. Qul inni nuhitu an a'budal ladzina tad'un. Sesungguhnya aku dilarang bila orang Mekah minta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya tolak ansur. Bagi peluang lah wahai Muhammad, sembah hak ni dulu, buat perubahan selu-selu. Tengok Nabi, kul, katakan inni nuhitu, aku dilarang an a'budal ladzina tad'un, supaya aku dilarang daripada semua apa yang kamu semua selain daripada Allah. Kul la atab, katakan la atab ahwa, aku tidak akan ikut hawa kamu, permintaan kamu, supaya toleransi. Ini ayat toleransi ni. Tak, supaya masyarakat terima kita. Dari dakwah tengok Nabi berhajat upaya
Tapi Nabi konsisten atas perintah Allah. Tak. Kita nak suruh kita terima, kita mari kita langgar perintah Allah. Kita nak suruh kita terima, langgar sunnah Nabi. Mana ada bukan nahi sunnah buah ni. Tak boleh. Ikrar. Tak. Kalau tidak kan nak dakwah lagu mana? Tak, dakwah seperti mana Nabi. Tengok Nabi ni. Kul. Allah Taala suruh kata jelas. Sebab orang Mekah mari pujuk Nabi. Seperti mana orang Sakif, orang Taif mari pujuk Nabi, dak wahai Muhammad. Boleh beracun, semua bahala boleh beracun. Kami setuju belaka. So je jangan beracun, tolong so yang beracun. Sebab apa ni? Ni orang-orang kami tak faham lagi ni. Kalau beracun juga kat demo ni nyetok kat payah pula. Tengok. Nabi kata apa dah? Tak boleh beracun belaka. 9 bulan wahai Muhammad, tak boleh beracun belaka. 3 bulan. Sebulan tak boleh. Kenapa tak? Hamba nak beriman, saya beriman tu. Tak. Kalau kita kat biarlah buat 3 bulan juga. Ada. Tak ada. Nabi tak boleh. Tak ada talak ansur. Tak ada. Dia nihai kuat. Sebab ni perintah Allah. Tak boleh. Nabi tak boleh pegang. Bukan putus saya Nabi. In asaitu rabbi azab. Kalau aku durhaka, Allah tak nak azab aku. Dia bukan. Sebab kita ni dakwah ni kerja Allah. Kita jangan ambil alih pula kerja. Kita pula bijak kepada agama Allah ni. Tak boleh buat gini. Jangan. Kita ni sebagai Allah tak nak suruh. Allah tak nak suruh lagu tu kita. Ni biar agama ni Allah yang jaga, bukan kita jaga. Ni kita pula oleh kerana kita dakwah, kita jaga agama, masalah-masalah tunggu habis perintah Allah Taala. Sembahyang Jumaat tak apa, tak sembahyang Jumaat tak apa. Kita rasa kita hikmah kita lagu tu. Kita buat ni perintah Allah ni macam milik kita. Sebenarnya kita diperintahkan supaya bagaimana sempurnakan perintah Allah. Kita pula ajar hamba Allah ni tak apa, tak laksana perintah, bahaya. Sebab tak ada rasa kebesaran perintah Allah. Dia rasa besar perintah orang lain lagi tu sebenarnya. Punca dia gitu. Kita tak tahu. Tak. Kullu atam. Katakanlah aku tidak akan ikut hawa kamu. Kalau aku ikut qad dalaltu idzan wa ana minal muhtadin. Wa ma ana minal muhtadin. Kalau aku ikut pasti aku akan sesat. Dan aku bukan berada di atas petunjuk. Qul inni ala bayyinatin. Katakanlah aku berada di atas bayyin daripada Tuhanku. Dan kamu tolak, kamu tak terima. Ni Allah Taala nak lagu ni. Ma indi ma tasta'jiluna bih. Orang kami tak ada kalau kamu dakwah kalau kami tak ikut Allah Taala akan azab. Amai lalu azab. Ma indi ma tasta'jiluna ni. Tidak ada pada aku apa yang kamu minta disegera kata azab tu. Inil hukmu illa lillah. Keputusan untuk mari azab tu milik Allah Subhanahu wa taala. Yaqusul haq. Allah Subhanahu wa taala akan tentukan. Tak. Allah SWT akan datangkan hak. Wa huwa khairul fasil. Dia dah sebaik-baik memberi keputusan. Kul katakanlah, tengok ni, law anna indi ma tas. Kalulah keputusan waktu azab ni milik aku tengok Nabi. La qudiyal amru baini wa bainakum. Nasaya lama dah aku azab kamu. Tengok ni Nabi sendiri. Tengok Allah dah bagi tahu. Betul. Allah lebih haling lagi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tengok 360 bahala di Kaabah ke tak? Baik tengok bahala. Rasa lagu mana? Tapi Nabi tak ada kuasa. Allah SWT ni dia berkuasa, tapi dia tak binasa kan. Baik. Sebab tu Nabi Allah Taala bagi tahu kan tak? Anak ada ni caci aku, tak? Anak ada menyakiti aku. Tak, Allah Taala bagi tahu. Sedangkan aku bagi rezeki pada dia, aku bagi hidup kepada dia, tengok. Sebab tu hadis-hadis begini dia menimbulkan khajar, menimbulkan rasa malu pada orang mukmin dengan sifat manusia. Dia baru kita dapat rasa bagaimana Allah SWT Maha Pengampun, Maha Pengasih. Nampak sangat. Tak. Ni Allah Taala gambar kepada kita. Kalau keputusan azab ni dia tangan Nabi, lama dah orang bukan kena azab ni. Allah Taala bagi tahu, dia Allah Taala kata hak ni. Tapi Allah SWT suruh Nabi sabar. Tengok ayat kan? Allah Taala suruh Nabi sabar, isbir, fasbir, sabar saja dah wahai Muhammad. Sabar saja. Allah suruh Nabi sabar. Mana Nabi tak? Dan Allah lagu mana? Dan Allah ni dia berkuasa. Nabi tak ada kuasa. Dan Allah kita. Ni ayat-ayat begini ni menimbulkan biar kita faham Allah ni lagu mana. Tak. Ni kita buat Allah SWT ni macam yang tak ada gapo. Tak ada gapo. Dia menakutkan. Wa indahu, tengok ni Allah Taala cerita lagi. Cerita ilmu dia. Wa indahu mafatihun. Di sisi Allah lah mafatihul ghaib. Segala perkara gaib. Segala kunci-kunci khazanah perkara gaib ni. Tak semua yang kita kata baru zaman kita ni jumpa dah. Yang kata ni Facebook, WhatsApp, internet ke, baru kita. Bagi Allah lama kan. Bagi Allah lama, tak ada apa. Bagi Allah. Sebab tu kita jangan terpedaya. Tak ada. Siap berlaku dah kita kerja. Tak berlaku dah. Allah. Wa indahu mafatihul ghaib. La ya'lamuha illahu. Tidak ada yang mengatakan malaikat dia, malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tak ada nabi, tak ada rasul. Wa ya'lamu ma fil bar. Tengok ilmu Allah ni. Ilmu Allah yang kita ikut perintah dia ni.
ahkam dia ni yang kita ajak semua orang taat pada dia ni. Lagu mana ni? Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Dia tahu berlaku apa yang berlaku di darat, apa yang berlaku di laut. Allahuakbar. Betul, sekarang ni laut banyak benda dia orang tak tahu gapo dia. Tak, makhluk gapo dia ramai, kita tak tahu, tak ada nama, tak tahu. Tak apa lagi. Banyak. Zaman 2022 ni dak yang canggih dengan macam-macam dak. Tak tahu. Ni terdekat Allah Taala, dia tahu berlaku apa yang berlaku di darat, apa yang berlaku di laut. Dan wa ma tasqutu min waraq, tengoknya tidak gugur mana-mana daun illa ya'lam, malaikat Allah Taala tahu. Kemudian dimakan daun tu, dimakan oleh ulat ke, daun dimakan oleh binatang, jadi tai ke, lepas tu tai berak tu, semua tu kita kerja belakang dah. Atas belakang. Detik ilmu Allah Subhanahu taala ni. Detik. Benda tu bukan berlaku sendiri. Semua tu dalam kerja dia Allah Subhanahu taala belakang. Bayang. Apa Allah Taala bayar lagu ni kita? Supaya kita taat pada dia, taslim. Ni surah supaya kita taslim pada Allah seperti mana Al-An'am taslim pada Tuhan dia. Ni. Wa ya'lamu ma fil habbah illa ya'lamu wa la habbatin fi dhulumatil ard. Begitu juga Allah Taala tetap mana biji-biji tu dalam kegelapan di bumi ni, wala ratbin basah ke kering ke, semua tu tertulis dalam kitab dia belakang. Tertulis dalam kitab. Ni ilmu Allah dalam kitab Allah Subhanahu. Wa huwa allazi tawaffakum, dia lah yang matikan pada waktu malam. Wa ya'lamu ma jaratum bina, dia tahu apa yang kamu buat pada siang hari. Tak mati pada waktu malam. Ya tawaffakum billah. Sebab tu kita kata Nabi Isa tak mati lah. Tengok ni, wa huwa allazi tawaffakum. Allah guna ayat yang sama kan? Tak. Jadi bukan ya tawaffa ni bukan mati. Tak. Tak. Allah Taala kat Nabi Isa dengan ayat Nabi Isa lagu ni. Wa ya'lamu ma jarahtum bin nar. Dia Allah Taala tahu apa yang kamu buat pada siang hari. Summa yab'atsukum fihi liqda. Kemudian dia bebaskan kamu. Kemudian dia bangkitkan kamu nanti. Tak. Kemudian dia bangkitkan kamu semula daripada tidur tu. Liqda ajal, untuk kamu sempurna kan? Untuk sampai tempoh yang telah ditentukan. Kemudian bila kamu mati, dia kembalikan kepada dia. Summa ilaihi, kemudian kepada dia kamu semua akan dikembalikan. Kemudian dia akan beritahu kepada kamu apa yang kamu buat. Ni. Kita akan buat. Tuan-tuan, kita akan menghadap, kita isteri kita akan menghadap depan Allah seorang-seorang. Allah kata wala qad ji'tumuna furada. Dari surah ni, kamu akan datang menghadap kami seorang-seorang. Bagi laporan, buat laporan. Ini keadaan yang menakutkan. Allah Taala akan tanya kepada, perintah aku lagu mana? Lagu mana perintah aku? Tu ya, bukan tanya ke lain. Perintah dia, yang paling besar sekali. Nak sikap kita dengan perintah Allah lagu mana? Sebab tu bahaya, tu kena tahu. Wa huwal qahir fawqa ibad, ayat lagi sekali. Dan dialah al-qahir fawqa ibad. Dialah yang kontrol semua hamba dia. Bukan orang lain. Wa yursilu alaikum hafazatan, dia telah hantar untuk jaga kamu ni kawan, malaikat penjaga. Setiap orang ni ada malaikat penjaga. Hatta berapa orang jaga kita tak tahu. Jaga mata kita mesti ada. Allah Taala. Sistem Allah Subhanahu taala. Dah. Hatta idza jaa ahadakumul maut, sehingga datang pada kamu tempoh ajal kamu, maka malaikat tu akan wafatkan kamu. Rasulullah ni akan wahum la yafaritu, dan mereka tidak akan tak sempurna ke perintah Allah Subhanahu wa taala. Summa ruddu ila Allah, kemudian kamu akan kembali pada Allah. Maulahumul haq, maula kamu yang sebenar-benarnya. Tak pelindung kamu yang sebenar-benar. Ala lahul hukm, ketahuilah hanya milik dia yang buat putusan di akhirat nanti. Wa huwa asraul hasibin, dah hisab dia sangat cepat. Tengok, akhirat hanya Allah tu. Sekarang ni Allah Taala minta kita tunduk pada putusan dia. Allahu akbar. Hukum-hukum dia putusan dia lah. Sekarang ni secara ikhtiariah Allah Taala perintah pada kita tegakkan supaya kita tunduk pada hukum dia. Dah ada ikhtiariah ni. Akhirat tak ada, dia yang putusan. Tak boleh buat pilihan dah. Tak, Allah Ta'ala bagi kepada kita. Qul man yunajjikum min dhulumatil barri wal bahr. Tanya orang Mekah, wahai Muhammad. Tak, tanya kita sekarang ni, man yunajjikum min dhulumatil barri wal bahr. Siapa yang akan selamatkan kamu bila kamu berada dalam kegelapan, sama ada di darat ataupun di laut? Dah kata kamu musafir ke tak? Gelap, awal tutup penuh belaka, tak ada bintang, nak jalan ke arah mana? Nak jalan lagu mana? Nak musafir lagu mana? Sedangkan itu sumber kamu. Tak. Wal bah, begitu juga di laut. Tad'unahu tadarruan wa khufiyah, kamu doa pada Allah Subhanahu dengan sungguh-sungguhan. La in anjana min hadza, kalaulah kamu selamatkan kami daripada perkara ini, kami akan jadi hamba yang bersyukur. Qulillah, katakanlah Allah yang akan selamatkan kamu daripada musibah tu, daripada semua musibah. Tsumma antum tusyrikun, kemudian bila kamu selamat, kamu syirik pula dengan Allah Taala. Tengok manusia. Qul huwal qadiru ala, katakanlah huwal qadir, Allah Taala berkuasa untuk utuskan pada kamu azab daripada atas kamu ataupun daripada bawah kamu, ataupun Allah Taala buat kamu balas sama-sama kamu. Tengok ni kan, ni pun azab Allah Taala juga. Ni keamanan satu nikmat. Allah Taala boleh buat kita balas sama-sama kita. Tak perang.
Tak. Kita ada Cina, kita ada India, kita ada sama-sama kita. Allah Taala boleh. Ini Allah Taala bagi tahu. Kami boleh hantarkan azab untuk musnahkan kamu, sama ada daripada atas kamu ataupun daripada bawah kamu, ataupun kami jadikan sama-sama kamu balah. Wa yudhiqa ba'dakum ba'd, sehingga kamu sebahagian kamu tu melukai sebahagian yang lain. Unzur. Perhatilah kaifa nusarriful ayat, bagaimana kami datangkan ayat dengan pelbagai cara ni, la'allahum ya'lamun, mudah-mudahan mereka dapat memahami. Wa kadzdzaba bihi qaumuka wa wal haq, kaum kamu mendustai Quran ni, sedangkan Quran ni benar daripada Allah. Qul, katakanlah, lastu alaikum biwakil, aku tidak diberi tanggungjawab untuk menjadi wakil kamu, untuk buat kedustaan daripada kamu. Tidak. Wakil sini nak Allah Taala bagi tahu pada Nabi, katakanlah lastu alaikum biwakil, di sudut mana aku bukan diutuskan untuk jadi wakil kamu dari sudut taat ataupun tak taat. Bukan Nabi tidak dihantar untuk maksud tu. Nabi dihantar untuk diberitahu apa dia Allah Taala nak. Tak, siapa dia taat perintah Allah dia berjaya, siapa dia derhaka dia akan binasa. Pilihan masing-masing. Likulli naba'in mustaqar wa sawfa ta'lam. Setiap berita yang diberitahu azab bila, kiamat bila ni, kalau kamu derhaka mari azab gini ni, Allah Taala bagi tahu likulli naba'. Setiap berita ni ada masa dia, ada masa yang berlaku dia. Sawfa ta'lam, kamu akan tahu juga. Jangan apa. Kemudian panduan daripada Allah Subhanahu taala kepada Nabi dan kepada para sahabat dan kepada kita ni. Sebelum ni pada orang munafik tak? Ini orang kafir. Wa idza ra'aital ladzina yakhudu, bila kamu duduk dalam majlis, satu majlis Allah Taala bagi tahu, dan kamu lihat orang dalam majlis tu duk kecek, yakhuduna fi ayatina wa yat'anu, maka mereka duk kritik tentang perintah-perintah kami, hukum-hukum kami ni. Bila kita duduk dengan orang kafir, Allah Taala bagi tahu ni pada Nabi. Bila kita duduk dalam majlis orang kafir duk kritik Islam, duk kritik Nabi kau, duk kritik syariat kau, duk kritik hudud kau, Allah Taala katakan fa'arid anhum. Tak, kamu kena berpaling sini, sama ada kamu tinggal majlis tu ataupun kamu tegur. Tak, tu yang boleh. Duduk sekali. Tak, lepas tu kecek kita sama-sama tambah juga tak. Kawan pun rasa tak setuju, pelik kot. Oh, kita pula jadi kafir lalu. Allah Taala bagi tahu ni. Ini sama kan ayat sebelum kita jumpa ni munafik. Jadi bila munafik bersendar kan, Allah Taala bagi tahu orang mukmin bila duduk majlis orang munafik, tengok orang munafik bersendar kan semaya. Gapo semaya, maya, ingat maya ni boleh teh hangat maya. Ini percakapan-percakapan yang bersendar kan syariat ni kan. Bila berlaku lagu tu, sama ada kita bangun tinggal majlis tu paling lemah sekali, ataupun kita tegur. Dia tak boleh duduk sekali. Paling kurang lah nak bagi tahu, kalau tak boleh nak tinggal majlis kita tu, majlis kebesaran tu tak boleh nak tinggal kan. Kadang lagu tu dah, maka kita kena tunjuk wajah tak suka. Wajah, jangan kita pula duduk sengih, senyum pula. Tak boleh. Kena tunjuk tak suka. Tak, betul. Sepatutnya kena bangun. Allah sama fa'arid anhum hatta yakhudu. Kamu kena berlepas diri daripada majlis sehingga mereka tukar tajuk lain. Wa imma yunsiyannaka syaitan, Allah kata, sekiranya syaitan melupakan, maka bila kamu ingat kamu tinggalkan. Fala takun ba'da dzikra, maka jangan duduk lagi selepas kamu ingat tu. Kamu yang zalim. Wa ma 'alal ladzina yattaquna min hisabihim min syai' walakin dzikra la'allahum yattaqun. Apa yang rugi kalau manusia bertakwa? Tidak merugikan sikit abut pun orang yang bertakwa pada Allah SWT daripada hisab mereka sedikit pun. Tapi Quran ni zikra la'allahum yattaqun, mudah-mudahan mereka dapat ambil pengajaran. Wa dzaril ladzina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwan, biarkanlah berkenaan dengan orang yang mana mempersendakan agama, mereka jadikan agama ni senda gurau. Sebab apa? Wa gharatuhumul hayatud dunya. Ini keadaan Nabi SAW berhadapan dulu dengan orang kafir di Madinah, dengan orang munafik. Sifat lebih kurang. Tak. Dia ada kan majlis-majlis lagu tu kan, kita ada agama. Dia tak tetap agama kuat juga, tapi bagi dia agama ni tak ada. Bila nak kecek agama, kecek agama dia sini ni. Tak, kita kecek lagu ni, kita kecek dia ada kadang-kadang lagu tu. Tak. Jadi Allah Taala bagi tahu pada Nabi, wa dzaril ladzina ittakhadhu dinahum la'iban. Tak, biarkanlah. Jangan kamu kena tinggalkan majlis orang yang mana menjadikan agama ni tak benda senda gurau. Wa dzakir bihi. Dia kalau nak bagi peringatan akhirat, wa dzakir bihi. Bagilah peringatan tentang apa dia tengok. Antum salanafsum bima kasabat. Bagi tahu pada orang lagu ni bahawa apa dia? Bahawa setiap jiwa di akhirat nanti akan terikat dengan amalan masing-masing. Allahu Akbar. Betul? Sebab tu dia perbuatan dia suluk, dia bukan kefahaman. Tak, orang yang mana falsafah gaji falsafah dia tak. Dia ingat kefahaman itu penting. Tak. Dia faham agama ni untuk sempurnakan dia punya diri dia. Tidak, agama ni untuk taslim pada Allah, tunduk pada Allah Subhanahu wa taala.
Ni Allah Taala bagi tahu ni. Bagilah peringatan pada manusia apa dia? Antu besala nafsu bima kasabat. Bahawa setiap jiwa di akhirat nanti akan terikat dengan amalan masing-masing. Setiap orang. Sebab tu isteri kita kena bagi tahu, anak kita kena bagi tahu. Tak boleh kita jaga semaya tak jaga semaya tak. Setiap orang ni bertanggungjawab terhadap mana. Setiap orang terikat. Gapo dia buat sekarang ni, itu sebagai rahnu di akhirat nanti. Tak. Amalan dia jadi marhun di akhirat. Kalau molek tak. Dia buat amalan tak buruk kan. Pasal dia nak terima bagi kadar dia molek. Mana boleh. Kalau dia buat sapuh, kita gada sapuh kita boleh ambil. Kalau kita tak mah boleh ambil. Jadi Allah Taala buat perumpamaan lagu tu. Bahasa dia guna. Allah Taala bagilah peringatan bahawa setiap jiwa ni dia akan terikat dengan apa yang dia buat. Apa yang dia buat. Laisa laha min dunillah. Di akhirat pula tidak ada bagi mana-mana jiwa selain daripada Allah sebagai pelindung dan sebagai pemberi pertolongan. Wa in ta'dil kulli adlin, sekiranya dia nak tebus dengan semua tebusan yang dia ada, la yu'khadh minha, tidak akan diterima sedikit pun. Ulaika alladhina ubsiru, itulah orang yang mana terikat dengan apa yang mereka buat. Tak buat apa-apa dah. Terikat dengan amalan dia. Lahum syarabun min hamim, bagi mereka apa dia? Minuman daripada air yang panas. Wa azabun, azab yang pedih dengan sebab kerana kekufuran mereka. Qul anad'u min dunillah, adakah kamu nak supaya aku seru selain daripada Allah? Ma la yanfa'una wa la yaduruna. Ni Allah SWT bagi tahu pada kita bahawa orang jahiliah ni di Mekah dulu ni ada juga dai-dai dia. Orang-orang yang mana berpegang teguh dengan ajaran Nabi, dengan agama, dengan ajaran syirik tu kan tak. Mereka usaha supaya pujuk orang yang masuk Islam ni supaya kembali semula pegang yang lama mereka, datuk nenek moyang. Ni ayat ni. Jadi dia ada kan orang soleh-soleh juga dia kan tak. Bapa dia ikut Muhammadnya, ikut pak kita sudahlah. Tak. Dia usaha tahu yang sudah Islam dah pujuk mereka. Pembesar-pembesar duk halal. Dia ada orang lagu ni. Ni orang soleh sesat. Tak. Allah Taala kata qul anad'u min dunillah ma la yanfa'una. Kata pada orang lagu ni, adakah kamu nak suruh kami seru selain daripada Allah yang tidak bagi manfaat, yang tidak bagi mudarat pada kami, supaya kami murtad semula sebab Allah Taala bagi hidayah pada kami, nak jadi seperti mana allazi istahbatu syayatinu fil ard hairan, nak jadi seperti mana orang yang mana sudah digenggai oleh syaitan tu. Dia pun hairan, maksud hidup tak tahu mana. Dia tak tahu gapo di akhirat, gapo dia maksud hidup sekarang ni, hidup buat gapo dia. Hairan lahu, dia hairan. Sedangkan lahu ashabun, dia ada teman daripada orang Islam ni, yad'unahu ila hudatina, ajak marilah masuk Islam. Qul inna hudallahi wal huda, katakanlah Muhammad, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenar-benar. Tengok berkali-kali Allah Taala ulang daripada Baqarah lagi tak. Sebab tu kita kena puas hati dengan Quran. Jangan ada benda lain lagi. Jadi puas hati dengan Quran, puas hati dengan Nabi sahaja. Tidak ada cara lain dah. Petunjuk yang sebenar, hak yang sebenar ni kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni, qul inna, katakanlah hudallahi wal huda, petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenar-benar. Kalau tak boleh mari ajaran kamu daripada Allah SWT, sama ada daripada kitab Allah, daripada sunnah Nabi, maka itu bukan hak, itu bukan petunjuk. Walaupun kita rasa itu petunjuk, tak boleh. Ini jalan benar ni, ini jalan para sahabat. Sebab tu check amalan kita, baik dari sudut akidah, ibadat, muamalat, muasyarah, akhlak ke tak. Kalau benar ni tak ada buat oleh Nabi, tidak dibuat oleh para sahabat, sebab a'immah yang kita sebut dah, Imam Syafi'i ke Maliki ke Hanbali, semua amalan mereka mesti ada kaitan dengan sama ada kitab Allah ataupun sunnah Nabi, ataupun paling rendah sekali sahabat. Tak ada mereka ajar, tak ada Imam Syafi'i ajar, tak ada daripada dia sendiri, tak ada. Hatta fatwa dia semua tu kalau beza-beza mesti kerana ada sahabat, mesti sandar dia mesti sahabat. Sendiri-sendiri tak ada. Sebab mereka tahu dah, ini jelas ni bahawa keselamatan kita dari taat perintah Allah ikut sunnah bila kehidupan para sahabat. Wa umirna, tengok, kami diperintahkan linuslima li rabbil alamin, untuk kita serah diri pada Allah SWT rabbil alamin. Serah diri pada Allah, taslim pada Allah. Oleh kerana itu, wa aqimus salah wattaqu, dirikanlah semaya di Mekah ni, wattaqu, bertakwalah pada Allah, wa huwa alladhi ilaihi tuhsyarun, kepada dia kita akan dikembalikan. Wa huwa alladhi, cerita tentang Allah lagi, wa huwa alladhi khalaqas sama, dialah yang jadikan langit-langit dan bumi dengan penuh kebenaran, bukan saja-saja. Wa yauma yaqulu kun fayakun, hari yang mana dia akan kata kun fayakun, jadi-jadilah, semua ni jadi, dihidupkan semula, semua hidup dengan kun fayakun. Tak, akhirat nanti kan, tak ada kena makan, tak ada kena pakaian, tak ada apa, dibangkit dalam keadaan telanjang belaka, manusia hidup beratus tahun, akhirat tak ada makan, tak ada minum tu, hidup dengan kudrat Allah tu, Allah Taala kezahir belaka. Qaulul haq, firman dia benar, Allah bagi tahu. Dan walhul mulk, milik dia lah semua kerajaan sebenar. Yauma yanfakhu fisur, khususnya hari yang mana bila ditiup sangkakala ni. Alimul ghaibi wasyahadah, dialah yang maha mengetahui perkara gaib dan perkara nyata.
wa huwal hakimul khabir. Dia adalah maha hakim, maha bijaksana, dia maha mengetahui. Masuk kisah Nabi Ibrahim bersama Isa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda wa ja'al akhiratana khairan. Radina billahi rabbil alamin. Bi Muhammad nabiyyi wa rasulullah.